in terms of trend, aku rasa trend podcast dia dah mati lah. Aku pun setuju juga. Yes. Sebab Yo, what's up? Kaki content di sini, dude. Kita bakal bahas konten yang mantul, no food. Jangan lupa subscribe, keep it all in tune. Tiap minggu drop knowledge, stay in the mood. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Kaki Konten. Aku Projep dan juga Cikgu Luar di sini. baik, jadi hari ini kita kesempatan lagi merakamkan satu episod podcast dengan seorang podcaster, Wan. Ya. Yusaf, nama dia Yusaf. Yusaf. Sebab aku tahu dia tak nak buang masa. Betul. Dan dia terkenal dengan kaki potong. So Yes. apa pun kita buat, cuk bro. Sekejap orang nak tanya. So kita bersama dengan Yusaf lah. Yukas. Yusaf ataupun Yukas. Baik. So, Saf, welcome to our podcast Kaki Konten. First soalan aku adalah, mungkin kita teruslah kan? Kita terus. Kenapa kau sudi masuk dalam podcast kami ataupun terima jemputan? Ke terpaksa? sebenarnya sejujurnya memang berbesar hati untuk pergi mana-mana program jemputan. Oh, Akan tetapi dari syarat lah selalu. Tapi syarat ni aku tak pernah lah macam cakap bila orang tu invite, okay kau telah menempati syarat, tak lah. oh. Tapi macam, sebab kita content creator, macam projek pun dah lama buat content creator. Projek bantu saya dulu masa Oh, kau pernah follow aku pernah tengok satu video. Okay. Video Cuma pasal YouTube kan? YouTube lah. pasal apa? AdSense. Cara nak AdSense punya monetize. code tu yang kita akan dapat alamat dan Pin. Pin code. Pin AdSense. So video tu lah. Sebab kita tengok video Mak Saleh, tapi at the same time Mak Saleh ni kita macam mungkin dah tak sama dengan Malaysia, kita ada macam bias sikit kan. Betul. Tapi sebenarnya benda yang sama lebih kurang lah. So macam projek pun content creator dah lama, Cikgu Luar pun sama content creator dah lama. So syarat yang dimasukkan tadi itu adalah more kepada content creators yang baru yang lain lah. So faham. contoh macam projek dengan Cikgu Luar invite ni tak terfikir pasal syarat pun. Sebab kan tahu korang as a content creator memang professional lah. Tapi sebab maksudnya yang syarat selalu kita bagi kat lain ni, sebab kadang-kadang diorang invite podcast tapi diorang sendiri pun tak konsisten buat podcast. Ataupun diorang macam video pun endah-endah je buat. And then expect siapa-siapa nak yang diorang invite collab, orang akan datang. Faham tak? Faham, betul. Aku tak kisah kalau channel tu besar ke kecil. Yang penting aku nak tengok effort. Bila aku tengok tu kan, account tu cakap, so jom collect dan sebagainya, aku tengok okay, channel ni berapa video dah diorang post, diorang ni betul-betul serius ke? Kalau diorang buat ni just nak cloud je atau sebagainya. So kalau aku tengok, diorang ni macam legit kan, nampak macam serius, selalu buat video. Macam kaki konten ni. Kita baru lagi ni, Saf. Baru 2 bulan kot. Ya, tapi sebab korang dah dikenali, so mudah untuk dia ada push. Apa dia panggil lah, macam mula-mula start tu dia ada booster. Booster tu lah. Booster. Sebab aku pun kena benda yang sama. Masa aku start tu aku daripada channel lain. Masa aku start podcast kan, so dia ada boost 1,000 pertama tu tak lambat lah. Tapi betul lah, sebab kadang guest-guest yang kami approach ni, dia terus on sebab dia tengok Cikgu Luan, Project. So kami pun pada asalnya macam takut juga siapa yang nak jemput dalam podcast Kaki Konten ni. At least sekarang ramai dah nak masuk. So okay lah. Dah masuk email semua ni. Dia memang volunteer nak masuk. Oh dia? Content creator? Content creator. Content creator juga. Okay, nanti kita boleh try. Yang tu baru nak up lah. Dia macam YouTube dalam 11,000 subscriber macam tu. Sampai ada. Kita tak kisah either YouTuber baru, lama. Yang penting at least dia ada macam keinginan untuk jadi content creator dan juga ada something yang dia boleh share. Okay lah. Aku nak terus jam lah. Aku daripada Thank you to invite by the way. welcome. Thank you juga sudi pinjamkan space ni. Tak masalah. Ni lah space yang kau masa shoot lah. Sama 90%. For the record, ni apa? Studio kau dengan Asad lah ke apa? Dia dah kira Asad. Aku dah cerita dah apa cerita punya podcast, kalau korang tengok apa cerita. Apa cerita? Aduh, ni yang susah ni. Tu lah susah dia bila ada nama yang redundant. Dia kena copyright dia. Sudah buat terima. Apa cerita kan? Apa cerita. So basically aku macam banyak terhutang budi dengan Asad lah, sebab masa mula-mula aku invite Asad pada podcast aku tak expect pun relationship kita orang akan sampai ke sini lah. So masa lepas kita boleh nak long story ataupun short story, dua-dua boleh. Tapi kalau kita short story dia adalah Asad suka podcast aku and then dia nak support. Sebab at that time aku pun still struggle lah. Maksudnya shoot podcast pun pakai phone. Lepas tu kalau nak shoot podcast, sewa Airbnb satu hari untuk shoot. So Asad antara pertama yang cakap. Tapi pelik ke sebab macam lepas sebulan lebih kita orang shoot podcast yang episod sama. Tiba-tiba macam lepas beberapa minggu lah, 3-4 minggu, tiba-tiba dia WhatsApp, dia cakap nak pakai aku punya tempat semua, equipment semua. Aku macam serius lah.
pada situ lah. And at that time aku pun dah konsisten lah. Tapi betul lah penting tak kita konsisten tu. Betul. Bukannya macam lepas aku podcast dengan Asad offer tak. Lepas aku podcast dengan Asad, aku keep on post Buat dengan lagi. podcast lain. Yang Asad tengok konsisten, and then dia tengok ada growth in terms of numbers. Dia rasa macam okay, boleh pergi jauh. And dia suka the message of the podcast. And ni apa dia cakap aku lah. Dia nak dapat saham je lah. Oh. Yelah, tapi lepas bila kau dah berkolab dengan Asad ni semua kan, set design podcast dah bertukar. Daripada segi kualiti video pun dah bertukar. For sure lah, smartphone dengan kamera tak ada nak lawan kan. Allah. Dia ada impact lah dekat situ. Bila kau dah start jaga kualiti in terms of views ke apa ke kan. Wah, tengok tak? Soalan nusuk tadi saja. Maksudnya sebelum aku guna equipment ke, maksudnya lepas aku hire Asad ada dua. Just by the quality of the video dulu sebelum Asad lah. Maksudnya bukannya Tak dia sikit lah sebab aku still tak pandai set up gak. Kadang-kadang aku tengok video-video lama dia pakai apa? S-Log lagi. kadang-kadang belah kau dia S-Log kan? very mudah, belah sini dia kontras tinggi. Oh, yang awal tu kau shoot S-Log Ya, ni kita kira masa sembang macam masa mula-mula guna barang-barang yang tak pernah guna ni. So Berani gila pakai S-Log. tak sebab kena faham macam ni. Asad bagi equipment Asad. Asad pun shoot benda lain. Betul. Contohnya aku ambil Asad, lepas Asad pakai, aku tak tahu pun setting tu apa. Asad punya setting S-Log ke apa bagai. Betul, Aku faham. ambil, okay lah aku asal katakan rekod ada REC warna merah bawah tu. Okay. Settle lah kan? Agak, tak tahulah dia set apa portrait ke apa. Technical dia tu. Tapi apa benda-benda macam tu dengan technical, aku panggil sebagai isu technical lah. Adakah orang kisah pasal isu-isu technical macam tu ke orang dah tak ambil kisah sangat? Untuk apa? Dia komen, apa shoot macam gini, belang kau macam gini, belang kau macam gini. Okay. Dia macam ni lah. Dia ada dua perspektif. Maksudnya kalau kita nak tengok dari segi message of the video, dan video tu doing well in terms of the message, tak penting. Tapi in terms of mungkin sponsor dah masuk, Betul. mungkin kita nak position diri kita as a authority dalam kita punya scene, kita kena lah ada nampak macam professional sikit dan sebagainya. Itu penting lah. And for long term growth pun penting. Sebab tak siapa suka tengok orang yang dah lama tapi dia macam stagnant. Faham tak? Faham. So sebab tu walaupun dah setahun aku boleh je keep on buat cara aku sendiri, one man show. Tapi aku sedar yang pentingnya untuk growth tu, sebab tu aku decide untuk outsource ke Asad sekarang. Sebab tu since bulan 9 setup pun dia lebih kurang dari sebelum ni, tapi dia lain sikit. And then ada orang yang lebih professional untuk color grade dan sebagainya. Kau tanya aku memang tak dengar. Tadi aku ada dengar kau mention kau shoot podcast pakai phone. Serius? Sebab iPhone gempak sikit, dia tak ada limitation dari segi masa recording. Tapi overhead lah kan? Dia tak ada overheat. Tak, sebab aku shoot dalam keadaan airplane mode. Nampak kebijaksanaan. Oh, faham. Airplane mode. Lepas tu airplane. Airplane mode. Dia tak on data. Lepas tu aku kuatkan aircon. Okay. Maksudnya kau buat benda tu selepas ada kejadian overheat ke? Kau memang dah tahu? Overheat. Bateri, kamera ada lah overheat. Ya. iPhone tak pernah. iPhone tak pernah lagi. Sebab zaman tu pun aku baru berjinak-jinak podcast. So nak hit satu jamnya shooting tu memang agak struggle juga lah. Nak keep on the conversation going for 1 hour kan. Tapi dah lama-lama tu, by the time aku dah biasakan dengan 90 minit punya duration podcast, dah tak guna phone. So and by the time aku dah macam sekarang, kita punya range is 2 ke 3 jam Betul. punya range. Sebab kita nak start memang buat betul-betul lah benda ni. Yelah, sebelum ni berapa purata? Sejam. Masa from the beginning 60 minit pun struggle lah. Kalau tengok first 5 episode tu 40 ke sejam. Then slowly kita dah selesa sikit jadi sejam suku. Lama-lama sikit sejam setengah. Tapi ada lah walaupun dah standard sejam setengah, ada certain guest yang memang agak kepisangan. Dia jadi aku tak boleh nak memanjangkan conversation. Sebab tu baru ni aku fokus dengan shoot Saha. Kita bincang pasal seni dalam bercakap. So seni dalam menemu bual. Macam mana kita nak handle kita punya guest dalam keadaan, contoh kalau guest kita tu bukan orang yang pandai bercakap. Dia blur. Dia lepas tu dia jawab sepatah-sepatah. Pisang macam tu. Oh, yang tu pisang. So ada aku nampak beberapa like Podcast. pain point lah. Bukan pain point macam mana. Aku nampak beberapa karakteristik of guest yang macam aku punya, macam aku tengok Mamat ni ada possibility aku nak invite, tapi ada beberapa karakteristik yang membuatkan aku rasa Mamat ni mesti jawab sepatah-sepatah. Oh, okay. Dia ada benda yang reflect kau kena perasan lah. Antaranya adalah kalau kau muda, selalunya kau tak boleh nak sembang panjang. Oh.
agak mengejutkan kan. Kalau guest tu muda, Okay. memang struggle nak bawa. Maksudnya dia tak tahu nak cakap apa, ataupun dia tak boleh nak lock the conversation, dia tak boleh nak Dia tak boleh nak flow lah conversation tu. Selalu macam tu. Selalu dia akan jadi satu hala dan the lack of storytelling punya. Dia susah nak elaborate tu dia punya point-point tu. Sebab experience yang peranan tau. Betul. Orang yang experience bukan hanya dari segi dia perlu buat podcast pun. Dia seorang experience dalam kehidupan. Dia dah banyak lalui macam-macam. So bila dia bercerita tu, kita dengar pun sedap. Ada benda lah dia nak cerita kan. Orang kata apa? Dalam- Garam lagi banyak. Yes. So kau shoot kejap aku nak masuk yang iPhone tadi tu. Sebab okay. jarang orang shoot podcast guna phone. Sebab audience kita ni antaranya adalah content creator. Jadi mungkin orang nak start podcast. So kau cakap boleh shoot pakai iPhone. So kau shoot pakai 2 iPhone lah masa tu. Okay, masa aku start channel first aku dulu, Yusuf Iqbal Fitness, aku pakai iPhone saja. And then slowly mungkin at that time like 50 ke to 60,000 subscriber. Okay. Aku beli kamera daripada member aku 64,000 kan. Yang tu 60,000. aku beli pada member aku dalam keadaan kita orang dah selalu gym sama-sama, buat vlog sama-sama. Dia pun memang ada kamera tapi dia nak jadi YouTuber tapi tak jadi. Standard. So lama-lama dia dah give up and then kamera tu dia tak nak pakai. So aku belilah, aku bayar ansuran. So aku pun bukan ada duit pun time tu. Orang yang buat YouTube ni masyuk kan ada duit yang struggle dia. Yeah. So aku beli like ansuran 2,000 je dijual. Murah gila kan. Murah tu. Ya, 64 tapi warna putih lah. Harga 3,000 Tapi lebih tu. warna putih memang harga murah sikit Oh yang putih tu. Putih lagi lah murah. Dia lagi cepat kuning. Putih selalu perempuan pakai. Oh ya. Mana kita orang pakai tu warna putih. Tak style kan. Nampak macam kamera mainan kan. So aku memang ada kamera tu lah. Daripada aku 60k dekat Yusuf Iqbal first, and then aku guna tu sampai 80, and aku dah tak buat video lah almost setahun dekat channel tu. So bila aku shift kepada podcast, aku ada kamera tu. So satu aku pakai kamera tu, satu lagi aku pakai phone ni. Okay. Phone ni ke? Betul lah phone So this. satu phone, Satu kamera lah. Yeah. By the way, tips kepada siapa yang nak pakai phone, jangan shoot dalam portrait video. Kalau korang shoot portrait nanti dia lama gila nak kalau korang perasan video portrait. Portrait. Portrait mode. Portrait mode. Portrait mode. Yang ada blur belakang tu. Blur belakang sebab Jangan. kita macam gempak kan. Portrait mode lah. Sekali kau tahu portrait mode, bila kita dah record, kita tak nak edit, dia sehari 2 hari. Dia Especially podcast, sebab dia loading tu. Oh dia tengah export, dia tengah loading, dia tengah masak. Spot, dia tengah masak video tu dalam photos. Faham betul. So kita, sebab video pula lama sejam, so shoot 1080 biasa je. Aku pun main shoot 1080 je. So maksudnya kalau aku buka kat gallery dalam iPhone tu, kau nak boleh nampak exporting. Tak, kau boleh play. But bila kau tekan yang share ataupun nak export tu, dia akan jadi yang apa macam roda pusing tu kan. Dia ada nampak progress kat situ. Lepas tu loading memang lama gila. So jangan gunalah pakai phone. Lepas tu 1080 je. Jangan acah 4K bagai kau masuk pun 1080. Tak, bermula daripada yang amatur lah, tak kisah. Betul. Baru kita akan nampak progress tu macam mana. Dulu aku punya first episode memang teruk gila dia punya kualiti. Itulah proses pembelajaran. So siapa yang nak buat podcast, siapa ada phone dah boleh start lah. Betul tu. Tak, kadang-kadang gila kita sekarang ni pakai kamera gempak-gempak kan. Orang ingat kita start terus macam ni. Janganlah nampak aku dengan projek ni nampak 5 tahun lebih kan. Dengan projek bang gempak kan. Betul lah. Tapi macam mana aku start pun start dengan smartphone lah dulu waktu buat YouTube tu semua kan. So penting juga sebenarnya untuk korang menilai daripada segi macam mana korang nak start. Ada orang kalau ada duit lah dia boleh beli kamera, dia boleh beli lah. Tapi majoriti tak boleh beli. Kau tengok sendiri Yusuf pakai phone ni relax, kamera siap blur bai. Dan dia ada episod kau di MBA Islam kamera blur kan. Bukan dia je. Demi Islam. Okay. Episod fighter tu siapa? Jojo. Bukan semua lagi. Yang Sabah ke Sarawak. Sabah Sarawak. Bukan sorry. Kelantan tu. Semua lagi Alif Rakib. Okay. Kan dua orang fighter dapat kontrak 1,000 tu. Seorang lagi pun aku interview juga. Okay. So yang tu pun pisang sebab blur. Lepas tu dua. Banyak je. Kalau tengok guest yang lama-lama mungkin 10 episod pertama ada guest-guest yang lagi tak boleh belah. Tak record. So maksudnya satu guest je punya kamera ada. Kau tak ada kamera kau ada? Sama ada aku tak ada ataupun guest tak ada. Guest tak ada. So video tu playing, audio ada 2 orang. Tapi video tu video satu hala je. Dia macam video Tuan Azri dengan ya, Adam Zubir Adam yang Zubir. first tu kan. Nak tahu mana cari sendiri lah video masa tu. Tak, tapi itu aku pelik. Kau kamera tu tengah blur ataupun adalah masa perasan. isu
Yelah tu kena tanya. Orang tak ambil kisah. Dia macam like pergi mampu asal maybe dia orang nak dengar audio saja. Dia tak nak tengok pun visual. Ke macam Tak, dia sebab podcast punya nature ni adalah audio. Audio best. So audio crisp. Kalau video jam pun at least orang boleh terima lagi. Sebab maybe 50% kot orang yang dengar sambil tak tengok. Betul. Mungkin lah extra 50% je tengok. So and aku pula memang tak post kat mana-mana platform audio. Aku hanya fokus on YouTube saja. Oh, Spotify tak ada. Tak ada semua. Aku memang anti Spotify bagai. Sebab orang tak bagi kita monetize. Atas Spotify. Oh sebab tak ada monetize lah. Yeah. So tak apa lah. So kita spend equipment mahal, tempat bayar mahal, equipment sebab tu tak boleh nak monetize. So, macam mana kita nak rolling kan? So satu hari nanti maybe boleh sebab Singapura dah nak bagi monetize. Tapi Singapura lama lah monetize. Tu yang orang aktif Singapura. Yelah tapi market Singapore memang aktif lah podcast sebenarnya. Tak juga. Serius memang aktif podcast. Yes. Siapa aku rasa perfectionist, kita punya sifat orang fikir tak perfect ni, dia macam insecurity je. Sebab dia rasa macam kita punya message tu tak strong. Mungkin je lah message tak strong. So kita nak kena cantik, kena benda lain. Kita nak compensate for the lack of maybe message tak best ke apa sebagainya. Aku sendiri pun bila aku tengok aku punya podcast sendiri yang mana mungkin ada masalah footage, kalau tak aku fikir macam siapa ada orang nak tengok. Sebab aku macam ni sebab aku pun tengok kadang-kadang benda yang tak perfect sangat pun. As a consumer. Sebab kita pun tengok podcast lain kan. So macam kalau ada kita tengok video di YouTube ke, video mana ada problem kadang-kadang macam aku tengok So aku mesti ada lain tengok. Selagi boleh faham tengok je. Hari tu John Bell lagi lah. Kenapa? Aku terdelete dia punya audio. Bukannya ada high score bagai macam mana tak boleh terdelete. Sebab aku ni habit aku memang malas. So semua buat semua sendiri kan. Malas maksudnya apa? Bila kau export kau tak tukar nama file bagai. So aku salah delete bagai semua tu lah. So aku macam aduh. Tapi aku langgar je lah, upload je lah. Orang tengok je. Aku tu average view duration tinggi je. So kau punya file management lah kena ubah. Aku dah tak buat semua tu, aku dah bagi. Dah start outsource kan. Tapi kan apa perasaan kau bila kau tengah edit dan kau tengah delete? Kau rasa macam kau tak kuasa je. Rasa macam jantung tu hilang tiba-tiba. Ya. Masih lagi tapi kau behave macam like kau akan bertukar topi ke apa? Tak, aku tukar maksudnya masalah baru jadi kan. So perlu aku mesti cari solution lah. Betul lah. So solution ada podcast. Okay, mungkin tak cantik, tapi adakah kita masih boleh faham? Tak. Dan cari lain siapa isu kena sampai jadi. Macam yang blur tu pun aku guna macam-macam like filter tengok YouTube cara untuk nak kurangkan. Kau try selamatkan jugalah. Try tapi memang kalau tengok pun memang sampah juga. Tapi yang dengan DML tu memang tak boleh. Tak sama kan? Tak boleh baiki lah tu. Tak boleh lah. Tak lagi. Tak boleh belah. Kau pakai AI pun tak boleh. Lagi tak boleh belah sebab tu aku pergi shoot dekat Terengganu. Lepas tu aku pergi pinjam kamera. Masa tu aku kan ada satu kamera je. So aku pinjam kamera staff Asad. Aku tak tahu setting apa sebagainya lah. So itu yang berlaku. Dia tak check macam muka aku lah dalam tu. Tapi aku perasan bila macam kita orang buat content pun, kalau kita pinjam barang orang, kita mix and match dengan barang kita, dia masalah kita macam lah kita tak tahu kau setting macam mana, you know. So kita pun tak sempat nak tengok apa semua. Tapi aku suka dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat tu. So kita akan akan cari solution. Satu lagi dia mengajar aku lah. Sebab aku antara orang yang macam like okay, this thing aku boleh macam F-up lah. Sorry kau. Ni podcast kan. Okay, betul kan? Asal aku tanya kau. Okay, dia F-up lah kan. So kita masih patuh syariah apa saja F-up lah. Okay lah kan. Kau tanya Puan Enun, okay tu. So okay, benda tu dah terjadi. Memang nak tak nak kan. Aku akan fikir ada benda tak netizen boleh appreciate. Itu je aku fokus kat situ je. Dan cara aku handle, aku tahu aku orang teknikal lah. Aku akan tengok ini usah episod blur-blur kan. Aku jenis macam ni. Kalau aku sebagai seorang uploader, upload aku tutup mata. Aku dah tak nak tengok footage tu. Aku hanya tengok komen je. Dan betul, ramai yang tak perasan benda tu sebenarnya. Like 0.5% ataupun 1% je yang macam like kenapa kamera ni pelik Dia tak tahu tau kamera tu istilah dia blur. Dia kata kenapa kamera macam pelik macam tu lah memang. Sebab dia tak dalam otak dia tak ada kataan blur untuk kamera. Blur tu untuk tak faham kat sekolah je. Dia maybe itulah. Itu tafsiran kepada blur lah. Tapi kau bukan start dengan podcast kan? Kau banyak channel aku nampak kau buat. Start dengan YouTube sebenarnya. First kau memang forte YouTube Sebab masa zaman aku as a consumer tengok YouTube. So aku punya lens memang nampak YouTube je lah. And at that time pun tak ada TikTok lagi. So bila kita membesar, kita consume. So aku pula memang tak suka tengok orang apa yang orang lain tengok. So maksudnya macam kita membesar, kita family tengok TV semua, aku tak suka. Sebab aku tengok semua orang tengok.
So aku akan tengok YouTube. So bila kita tengok YouTube, nampak macam antara benda yang aku perasan is rupa-rupanya masuk kat YouTuber. All luar US dan UK kan. YouTuber. And the best part is diorang buat benda yang orang lain tak buat. So tu lagi aku rasa macam lagi best lah. Kita buat benda yang lain kan. So at that time aku tengok FuziTube lah. Aku tengok FuziTube. Kenal FuziTube? Kena. FuziTube legend kan. Aku tengok vlog dia semua. Aku cakap ni aku rasa aku boleh buat ni. Fikir macam tu lah. So ni tahun 2017. Cerita tahun umur aku 14-15 maybe Awal lagi kau consume YouTube 14-15. Yalah umur 2015. macam tu 2016 2013 awal lagi lah bro. Time tu FuziTube buat prank is it? 13-14 ya zaman prank. Buat prank kan. Tapi betul-betul like hard. Time tu macam dapat macam the gist of it je. Rasa macam okay faham macam tu. Tapi dia sebab zaman tu mana ada phone. Kau nak tengok kau kena fly ke CC. Pergi sisi. Zaman tu masih di sisi ya. Yeah, ni fly CC. Tak mungkin ada phone tapi asrama pun tak dibenarkan phone. Kami layan dekat ni. Time tu kat asrama pula. Makmal komputer. Yalah, asrama mana dia benarkan bagi bawa phone kan. Tahu lah asrama lain macam ni. So lepas habis tu aku ingat lagi specific moment dia yang mana aku masa tu nak ambil SPM and then tak boleh ambil sebab aku tak ada PT3. So bila aku tak ada PT3 ni aku nak masuk sekolah lah belajar kan. And then diorang cakap tak boleh. Masa tu aku 17 sebab kalau tak ada PT3 sebab aku batch pertama PT3. Kalau tak ada PT3 tak boleh ambil SPM. So apa yang boleh buat tunggu umur 18. 17 tak boleh. Aku macam pelik siapa yang buat peraturan ni sebab sebelum tu yang umur 17 ke walaupun tak ambil PMR boleh. So lepas tu ke PT3 pun tak boleh. So aku macam okay. Bincang-bincang dengan aku punya community member semua. So kita decide untuk pergi Indonesia. So kat Indonesia ni lah aku rasa memang permulaan macam aku consume banyak gila konten lah. Sebab kat sana memang aku bayangkan lah belajar bahasa Arab di tengah gunung kan. So memang tak ada benda lain nak buat lah kan. So tak boleh YouTube lah. YouTube lah. Beli kumpul duit beli data. Duit makan pun kumpul beli data. Just to consume vlog. So time tu aku daripada just YouTube entertainment biasa beralih kepada aku consume video-video fitness vlog. Okay. US, UK. Time tu dah start way back. So time tu maybe dah 2016, 17, 16. Ni zaman-zaman higa-higa semua ni. Yalah, yang aku tahu zaman tu vlog umum macam apa Sam Folder is it? Kalau dia tahu kan vlog ke Apa nama aku dah lupa soalan. Tak ingat lah. Dia orang ni lah vlog yang travel ni. Casey Neistat. Casey Neistat. Aku tahu yang vlog tu lah yang ni. Tapi aku tak pernah tahu pula zaman tu dah ada vlog fitness. Time tu dah ada kan. Macam tu So lepas tu aku nampak and aku just sebab aku pun memang start fitness time tu. So aku fikir aku memang nak buat benda ni lah. And aku tengok kat Malaysia punya fitness time tu aku tengok apa boring gila fitness Malaysia. Tak ada macam style sana. Betul. So aku fikir aku nak buat lah. Lepas tu aku buat. Lepas tu tak pergi lah 8 view. Ada sebab kenapa tak ada kan Malaysia. Sebab tak ada orang tengok. Tak pergi Tak dulu ramai yang consume YouTube tapi tak main YouTube kan. Dia just nonton konten orang je. Okay. Bukan maksudnya satu-satu tu lagi like the style of content tu fitness vlog tu dekat Malaysia ni orang tak buat. Tak pergi lah. Orang cakap 3 cara untuk buang lemak, 3 cara zaman tu lah. Zaman education. Dia buat education video. Bukan fitness. Lifestyle dia nak dokumen hari-hari dia tu kan. Betul. So tak menjadi. Masa tu aku matrik. Aku balik aku ambil SPM. Dah buat sikit-sikit dan memang tak pergi pun. And aku belajar dulu cakap bahasa English dalam video-video aku. So video lama aku memang speaking. Sebab aku tengok video bahasa speak aku fikir kalau tak aku ni speaking kat bawa gempak kan. Yelah kita mesti imitate our hero kan biasanya macam sekali ni orang Malaysia tak tengok video bahasa Alif. Ya betul-betul. Aku banyak kali bahasa asal-asal tu jangan cakap English tak dalam video tak bagi. Tapi sebab dia target luar. Aku tengok yalah dia pun Philippines banyak kan. So tu cerita dia. Aku pun start fitness tak menjadi kat matrikulasi. Kena sampai PKP tiba-tiba aku ada beberapa kenalan yang buat video FYP. Aku macam tak boleh jadi ni. Kalau dia orang ni boleh FYP yang aku kenal ni, aku boleh FYP. So FYP TikTok lah. FYP TikTok lah sebab time tu YouTube macam aku dah give up agak lah. Lagi dah PKP pula. Setelah duit pun tak ada. Aku fikir aku start. Alhamdulillah video-video entertainment pergi jauh sebab aku dah start faham time tu. Okay, takkan aku nak degil kan. Einstein cakap jangan gila buat benda sama kan. So aku fikir alright. So aku tak buat dah fitness ni. Mungkin satu hari nanti aku akan buat balik. So aku buat video POV lah. Tak tahu aku perasan dulu aku dah buat video POV.
Yang sketsa tu kan? Ya, Yang kisah. yang Aku start. aku discover kau kat situ lah tu. Kau ke cakap aku tak suka aku. Aku yang cakap aku suka kau yang Oh, kat kau situ. suka. Oh, Aku ya, suka. ya, betul lah. Dan aku tak suka kau dah tak buat benda tu. Oh, aku bagi apa? Aku Senario. anugerahkan, bukan? Aku anugerahkan perkara itu kepada aku punya penyambung. Apa dia panggil lah? Oh, Successor aku. successor lah. Tu siapa? Azim. Azim tu aku anggap successor aku. Oh. Tahu Azim kan? Azam je lah. Dia sambung lah buat benda tu. Dia masih lagi sambung buat. Ke apa? Ni Azim mana yang kau rasa ni? Azam tahu? Aku tengah cakap pasal Mat Never Zero tu, tahu tak? Mat Never Zero. Oh, Tahu nama tak? dia Kan dia buat POV kan. Tak adalah aku just anggap je lah sebab zaman aku berhenti tu dia buat. So Maksudnya unofficially lah. unofficially aku cakap, Aku kau pun dah ada, kau teruskan So, itu kau punya legasi lah. yeah. So masa tu aku fikir macam, kau bayangkan aku pergi mana-mana macam budak-budak kerja, aku macam ambil gambar, aku pergi makan semua macam bush. Padahal tu kan famous sangat pun, time tu baru like 200,000 ke lebih. Cuma disebabkan aku punya, walaupun follower 200,000 lebih, tapi views memang masa tu ratusan ribu, juta-juta. kan banyak bro. Kira berapa lah time tu kan. And aku dah start sedar rupanya aku tak nak famous pun, tak suka pun famous. Sebab aku nak. Sebab rupanya aku bukan nak famous, aku just nak ada duit je. Tapi cara ada duit yang aku nampak orang lain buat is famous. Faham tak? Sebab contoh kalau orang ada duit dalam keadaan diorang jual rumah, mana diorang buat konten sangat? Ya betul. Kita tak tahu lah. Oh, itulah sebenarnya cara lagi mudah. Contoh kalau dia mudah, memang dah tak mudah. Tapi kalau kita nak anggap dia ada cara lain ataupun cara lebih mudah, kalau diorang dokumen, mungkin aku akan nak buat benda tu sebab aku nampak. Tapi aku dapat benda ni, so aku nak buat benda ni. Itu lah cerita dia. Yalah macam POV tu berapa setahun ada? Setahun ke lebih? Tu sampai aku bilang kat setahun setengah lah. Officially aku stop buat setahun setengah. Sebab masa aku cakap aku nak tinggalkan tu, aku suruh tinggalkan Mamat Jim punya karakter tu. Siapa? Mamat Jim punya karakter. Oh Mamat Jim lah. Okay, Mamat Jim. POV aku still buat like situasi ni. Asrama lah. Aku ingat asli asrama best tu. As a senior bagai kan. Kau asrama kan apa? Aku asrama lah. Tu yang boleh relate tu. Projek mesti tak asrama Yang aku asrama, aku budak sains lah. Lepas tu tak Kau discover tak video dia time dia buat berlakon-berlakon POV? Tak discover kau. Okay. Kau discover abang mana bila? Yukas lah. Podcast lah. Podcast. So, Ya. nampak different Aku lambat. Interesting. So masa video YouTube yang channel lebih besar sebelum ni pun tak perasan. Aku tak perasan. Kebanyakan Lepas kau buat podcast, baru aku discover kau punya channel lain. Oh. Yang fitness apa semua tu. Ni pendapat aku lah. Aku nampak audience kau adalah audience yang baru lah sebenarnya. Sejak ada Yukas je. Betul lah. Ramai yang tak kenal lah. Aku nampak audience kau adalah audience yang IQ dia lagi tinggi lah daripada dulu. Sebab dia Sorry to say lah. Tapi memang betul lah. Kita semua terima kasih. kan aku nak cakap aku pun aku lagi suka kau buat POV lah. Ya, In way lah. bukan masalah suka tak suka. Masalahnya maksudnya macam niche kita semua ada berbagai niche lah. Ya, Betul. Ada orang nak entertain niche itu, niche ni. Betul. And aku sedar juga yang aku tak nak buat benda tu selamanya. And maksudnya like benda tu macam ni lah. Sebab aku macam sekarang di universiti kan, aku ajar orang kan. So aku selalu cakap apa tau pada orang cakap, aku selalu cakap memang contoh kau buat ni viral, kau buat tu viral, kau buat ni viral. Okay. Tapi apa yang kau nak dikenali sebagai? Apa yang kau rasa kau boleh buat sampai bila? Kalau benda ni viral, adakah kau sanggup buat benda ni sampai bila? Betul. And jangan terperangkap dalam benda yang aku dah terperangkap, iaitu kejar views, pusing kat situ. So terperangkap dengan Mama Jim. Aku tak pernah keluar dari situ time tu sebab duit tak ada. Nak keluar dari situ tak boleh sebab kena buat konten tak ada view, tak ada view. Padahal ada view pun duit tak ada. Kan. Aduh ya. So kau punya personal branding paling kuat sekarang ni, kalau kau keluar orang jumpa, ni budak gym ke podcast? Podcast lah. Ini Khabib punya event tu kan. Aku lebih suka lah interaction yang aku dapat daripada view podcast daripada aku punya video kelakar dulu kan. Sebab video kelakar tu personal, yelah macam mostly orang lebih muda mungkin. Betul. And then ada seorang ni tegur cakap, oh bang boleh tak buat masalah kawan kan. Aku cakap dengan dia ni yang Khabib pun ada tiba-tiba dia minta. Dan aku cakap dengan dia cuba dia record kan. Saya dah tak ada macam sekali je, tapi dah tak ada karakter ni, memang dah tak ada. Aku cakap kan, aku tak boleh keluarkan kak. So memang aku nak matikan betul-betul benda ni, biar next generation yang membesar ni tak tahu pun apa yang berlaku semua ni. Dia dah terkubur. The reason kau nak terkuburkan sangat ni kenapa sebenarnya? Sebab aku tak nak dikenali sebagai orang tu. Okay. Maksudnya like kau, apa yang kau rasa sebenarnya bila orang jumpa kau and then, "Oi, bang buat karakter ni bang, buat karakter ni bang." Apa yang kau rasa sebenarnya? Okay. Aku selalu fikir macam, pernah tak kau macam okay, kita bagi
kita ambil perumpamaan projek lah kan. Ada projek macam projek jalan-jalan, jumpa orang macam projek ada? Pernah? Pernah lah, pernah. Nah, okey. Projek videographer kan, fotografer ambil gambar saya, buat video saya. Pernah tak macam tu? Pernah. Oh ya, dia suruh at that moment in time tu jadi videographer dia. Tapi videographer tak lah. Fotografer je lah. Keadaan. Adakah masa tu projek memang bawa kamera semua? Tak. Maksudnya buat tengah jalan-jalan dia datang ambil gambar saya macam tu? Oh jarang lah. Lupa aku tak faham tadi soalan. Aku rasa kau nak cakap macam like terjumpa macam orang macam kau. Terus nak buat konten lah. Bukan, contoh saya bagi. Contoh Okay. projek sekarang ni balik Keluar racing je gitu, orang bawa jalan, pergi kat kereta, tiba-tiba, ni bukan projek ke? Contoh kan. Betul-betul, ya, yang buat YouTube lah kan, yang jadi videographer kokom kan, contoh kan. Ya, okey, projek, ambil video saya boleh projek? Oh tak pernah lagi. Tak pernah. Saya projek. Sebab apa? Sebab dia videographer betul. Sebagai contoh Okay. tu sebab aku ni bukan masalah aku, masalah kau. Betul cakap, saya kat TikTok. Oh, masalah aku kau sekarang. Maksudnya apa yang dia buat sebagai career dia minta kat situ. Faham tak? So bayangkan macam projek, buat career di videographer, orang jumpa, expect projek untuk record dia sebab projek kan videographer. Faham maksud aku? Faham. So benda tu yang aku tak nak dah berlaku kat aku. So and the only way is untuk aku tak buat sebab kalau aku still buat, orang akan still minta. Okay. So, faham maksud aku? How about benda tu sama juga, tapi now with money. Tak. Still tak ni Sebab aku nampak macam kau nak buat something, at least adalah duit. Tapi the fact that kau buat POV tak ada duit. Now how about actually money tanya, comes? tak ada duit tu berapa duit? Tak ada duit. There's berapa kau nak? Tak ada. Okay, untuk korang macam aku tak cakap tak ada duit, berapa fahaman? Let's say lah kau macam aku kan, at least boleh cover 2 kali ganda expenses aku. Okay, go. Bagi number lah, number. 3,000 kali 2 6,000 lah. Contoh So 6,000 tu tak ada duit lah kira. Kira selesa lah untuk aku. Kalau Maksudnya dengan buat POV dapat 6,000 sebulan, okay lah. Okay, kalau projek Sama. 6,000 sebulan. Yes. Dapat pressure yang sama as a famous tu. Ya. Bagi saya tak berbaloi. Tak boleh ya. So bagi macam mana, bila saya dah lalui sendiri, saya rasa macam privacy tu lebih mahal daripada 6,000. Oh, privacy pula lagi mahal daripada ni ya. Sebab yelah, bayangkan kita jalan mana-mana, orang akan approach, Yes. pergi situ, kalau kita order Grab pun orang message, masalah aku asal kau dalam chat Grab as a Grab rider kan, Grab driver. Oh. Tak ada pula kan. So punyalah ekstrim ni. So aku rasa macam mungkin 1 juta baloi aku rasa. So, orang tahu kau pergi mana semua. Tapi aku setuju lah dengan Yusuf sebab benda ni aku pernah hadap kan. Aku dulu kan ajar orang buat YouTube semua. Aku pernah dapat 1,000-2,000 DM kat IG. So benda tu rimas tau. Sebab orang just nak tanya macam tu. Aku bilang, macam ni kah harga aku? Takkan aku nak macam reply semua DM yang 1,000 DM ni. Nak layan semua orang. So macam Yusuf cakap, dia akan something privacy lah. Macam kalau kita keluar. Kalau version DM pun dah pening kan, bayangkan depan-depan. So kau pergi mana-mana, pergi makan dengan family. So aku tak rasa berbaloi lah benda tu untuk aku at that time. And masa tu mungkin income aku like 5,000 sebulan je kot. Pada kau dah okay ke? Belum okay? Bagi aku pun aku kerja yang 5,000 sebulan punya. Okay, faham? Daripada jadi famous. Famous punya stress, famous and semua benda kau buat salah. Lepas tu income 5,000. Baik kau kerja gaji 5,000. Tapi sekarang ni jadi famous pun kena hati-hati lah. Kau famous sikit, lepas tu kau dah buat satu kesilapan, orang dah canang, orang dah korek kau punya yang dulu-dulu. Betul. Macam member kita lah yang baru-baru ni. Kau pun faham kan siapa kan? Dia baru aksiden kesian. Yelah, tapi aku rasa siapa yang nak ajar benda macam ni? Dalam kelas kau ada lah, dalam kelas. Apa dari segi masa tu? Contoh lah, siapa yang kita nak refer? Macam kau kan, aku nampak kau nak kejar populariti. Kau dah dapat populariti, tapi bila kau dah dapat populariti tu, kau tak sedar benda-benda cerita tak best lah sebenarnya. Sebab masa tu aku ingat aku nak populariti. Rupanya aku nak apa yang populariti dapat je. Itu duit. Ya, itu duit. Rupanya bukan populariti tu yang aku nak. So kenapa aku kerja populariti? Sebab aku dengan adanya populariti dapatlah duit. Tapi memanglah betul. Tapi rupanya ada cara lain untuk dapat duit tanpa populariti. Yes, betul. Kan? So macam okay. Tapi sekarang ni kenapa tak rasa sangat macam tu? Sebab first, aku rasa aku punya benda yang aku buat sekarang ni, aku rasa macam aku bagi value lebih. Macam okay lah, kalau kita nak argue, orang boleh katakan entertainment pun value juga kan. Tapi bagi aku, value yang orang panggil nilai yang impact kehidupan ke arah lebih baik ni lebih berharga lah. Pada just entertainment value biasa je. And sebabkan tu tambah pula dengan
jenis orang yang tengok konten sekarang, bila berjumpa di luar ni lebih chill dan sebagainya, lebih appreciative, membuatkan aku rasa tak ada rasa nak stop lah, sebab aku suka interaction tu. Terbalik pula, sebenarnya aku tak suka interaction di luar, sekarang aku suka macam bila jumpa dia bukannya selfie je, dia jumpa the conversation. Okay. Itu yang best kan. So aku tengok ni episod ni yang aku buat, so kita ada conversation sikit dah, seminit 2 minit. So dia lebih, kita create connection compared to just terjadi like just patung matang Gambar tersebelah. Dia macam artis kan. Ya, aku nak tanya kau. Case Yusof ni, dia boleh dipanggil sebagai rebranding ke? Betul, rebranding. Yes. Dia nak jadi, sebab kita tak boleh jadi banyak orang tau. Kita akan jadi celaru. Kau kan Mamat Jim, kau kan Mamat Podcast. Tak boleh, kau kena ada satu forte kau. Kau nak dikenali sebagai podcaster ataupun fitness punya ni orang. So aku lagi prefer dia podcaster lah. Sebab sekarang pun dah nampak dia punya momentum. Lepas tu, yalah, dia punya progress tu aku nampak lebih pada podcast lah. Project tengok episod first kali, ingat tak episod mana perasan? Tahu lah, tapi yang aku layan yang Ustaz ML tu, siapa tu yang air zaman tu? Ustaz Tu antara yang aku layan. Kau tak invite Ustaz tu? Kau ni invite tu Ustaz tu. Best kan? Shot. Dia kena content creator kan? Boleh. Boleh. Ustaz lah. Tak, sekarang ni banyak yang demand nak masuk. Oh ya yeah. Dan Dia pening kan? pening. Satu lagi, kita punya schedule pun seminggu sekali. So setahun tu 52 minggu, 54 dah. At least ada lah. Tapi aku nak tanya kau lah, sebagai orang yang mengusahakan UCAS kan, kau, pada aku lupa nak mention kan, seperti mana Asad adalah cikgu konten 2024, Yusof adalah cikgu podcast lah untuk tahun 2024. Ya ke? Betul tu. Macam mana? Kawan-kawan aku, yelah sebab dia kawan-kawan aku tahu aku content creator. Okay. Dia pun tengok podcast. Dia komplain. Kebanyakan kalau dia tengok podcast kau, dia komplain banyak lah pasal kau. Apa pasal Mamat ni? Ni kaki potong, kaki mencelah, tak buat research. Okay. Time tu waktu aku tengok UCAS, to be honest, aku tak minat sangat pun kau. Tapi kan banyak kali orang tanya aku kan, aku pula backup kau. Aku dah macam like, asal aku backup Mamat ni? Tak, sebab kita dah masuk dunia tu kot. In a way betul. Dan aku rasa disebabkan tu juga, aku rasa kau antara podcast yang very unique, tapi at the same time kau tak try hard pun. Maksudnya kalau macam podcast luar negara kan, dia ada skrip lah, dia ada dia punya graphic design yang very cantik lah, apalah. Ada producer. Ada producer bagai kan. Tapi Dia ada dengan kau framework. macam aku tak tengok lagi lah full episode Andika kan. Kau tekan Andika pun macam kita dah start tu. Biasanya Tapi aku suka tu yang episod Andika tu. Oh tengok dah? Aku tu tengok lagi. aku layan. Dia baru post malam Semalam dua hari lepas. Okey lah, sebab dia starting terus masuk yang cerita warna cantik warna. Just Nice, okay. Yang tu kita, Yang tu dah okey lah. bos saja buat style on money punya color grading kan. Tapi bukan aku yang buat lah. Sebab Style Adika pakai baju tu, betul aku kan pakai coat. So tim Asad buat bagi aku cantik lah. Okey lah, boleh. Color grade style warna kuning-kuning zaman dulu punya kan. Bukan kau color grade? Kau color grade? Bukan. Bukan aku, tim. Team lah. So aku fikir nak try maintain style warna macam tu lah. Sebab aku tengok tak ada lagi orang buat warna style macam tu lah. Tengok cerita Joker lah baru ni. Belum lagi. Belum lagi. Aku nak tanya soalan dengan sebab korang macam technical. Tak apa, tengok lah. Kalau Joker tu technical uluan lah. Aku Joker 1 aku minat lah. Joker 2 aku tak pasti lagi. Bukan maksudnya like, dia punya like Color. dia ada macam satu color-color tu uluan Color aku boleh juga. Mamat ni power macam color. glow sikit tu. Tu apa benda ke? Glow effect yang macam Korea punya tu Belum effect. Belum betul lah. effect. Very Asal ada filter tu kan? Dia ada kan filter tu. Tak tahu lah. Sila aku ada tanya lah. Sebab aku perasan dalam Joker tu dia ada satu effect yang macam Dia tak. sebab kita buat video kita perasan lah benda tu. Betul. Dia boleh buat manual. Manual pun boleh, dalam shooting boleh, editing boleh. So banyak angle lah yang kau boleh. So orang gunakan benda tu untuk apa selalu? Di bloom tu. Mode. Ikut mode. Boleh jadi kau shoot filem tu daripada awal sampai habis ada je belum tu. Tapi biasanya filmmaker dia akan pilih beberapa babak tengah flashback ke, dia tengah skizo ke apa ke. Benda Macam dia. zoom muka macam tu lah. Ya, Okay, interesting. Aku nak patah balik yang kenapa aku suka kau tu lah. Okay. Sebab aku rasa aku banyak keraguan terhadap kau lah itu kan. Kenapa tak ada, kau tak tahu banyak istilah bla bla bla, tapi bila tengok views tinggi je. Dan tengok ratio haters dengan yang backup kau tu dah makin tebal lah, makin kuat lah in a way. So kau tak perlu defend diri kau. Orang yang tengok kau yang komen kau. So susah lah nak dapat that momentum in a way. Sebab
setiap kali aku dapat komen yang mengatakan, oh Cikgu Luan tak ready, kenapa pakai baju KS kan. Serius tau, masa podcast dengan dia pakai KS punya baju. Aduh. And then, Aduh kau itu Aduh, tapi pada kau tu basic kan. Ada cakap baju tak kan. Aku rasa dengan Yusam ni memang kutukan dia memang gila bab lah sebenarnya kan. Tapi kau boleh buat lah in a way. So aku anggap kau sebagai cikgu aku lah in a way. Sebab ada dua benda. First sekali is dari segi kau cakap raw dan sebagainya. Kalau aku tengah cuba untuk buang kredit daripada diri aku Kredit. Okay, sebab aku rasa korang as a content creator dan consumer pun setuju kita dalam fasa dalam dunia social media ni kita dah swing towards raw punya balik content. Kalau korang ingat dulu kan kita semua start dengan raw sebab dulu mana ada orang edit sangat dalam YouTube sebagainya. Lepas tu masuk zaman Mr. Beast kan. And then the momentum tu shift ke hujung balik Yes, setuju. Shift pada tak ada editing sangat raw. Orang akan nakkan benda ni sekarang. And aku buat benda ni di zaman sekarang yang mana orang suka. And akan sampai zaman yang baru dia kepusing balik ke arah editing mungkin dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi Yes. Dia cycle balik Dia akan cycle balik ulang-ulang Itu yang pertama. Yang kedua is sebab aku memang tengok podcast sebelum umur aku 17 tahun. So aku secara faham secara tak sedar apa-apa yang aku buat. Contoh macam dari tadi, asalkan kita dengar boleh kita faham, mesej sampai cukup lah. Sebab aku as a consumer podcast pun memang aku tengok aku bila aku dengar podcast aku pandang dari segi angle consumer. Apa yang consumer suka dengar, apa yang sedap di telinga dari segi mesej atau cerita, bukannya hanya dari segi audio quality je, dari segi like penceritaan dan sebagainya. Sebab tu aku macam boleh baca guest mana yang mungkin sesuai untuk dijemput, mungkin tak sesuai. And orang mungkin tak percaya aku cakap, tapi kalau buka aku punya channel Yusuf Iqbal, video antara vlog-vlog aku terawal, aku cakap pasal podcast semua. Kalau aku punya fan-fan yang daripada awal lagi diorang tahu aku selalu cakap pasal podcast. Sebelum aku tak buat podcast. Sebelum buat UCAS zaman aku cakap aku buat rider kan, aku cakap kumpul duit beli phone nak buat content, aku buat rider. So, aku cerita aku buat rider, aku dengar podcast semua. Time tu ada orang set tanya, podcast benda? Komen podcast benda kan. Sebab aku memang jadi consumer lama, cuma podcast luar aku tak tengok Malaysia. So bila aku nak start podcast daripada tak ada belah, aku buat satu video khas dekat Yusuf Iqbal, aku buat Q&A. Lepas tu ujung tu aku buat announcement, aku cakap okay, aku akan start channel baru. Tak, aku macam duduk chill lah, aku terfikir kenapa aku tak buat podcast macam tu je sebenarnya. Aku tahu selama ni aku nak start buat podcast. Lepas tu dia cakap buat lah. Okay, lepas tu terus pergi Shopee beli mic RM300 semua kan. Beli tu pun pakai Shopee Pay Later, duit ada kan. Lepas tu beli. Okay, lepas tu nak shoot siapa? Macam tu je. Starting ni memang macam tu je. So nak ceritanya sekarang ni, maksudnya aku punya announcement dalam video tu, aku cakap apa tau kat aku punya view. Aku cakap aku nak buat podcast sebab aku tengok tak ada podcast pun kat Malaysia ni. Lepas tu nak main komen, weh ada banyak lah podcast. Banyak podcast tapi dia start belum ni, lepas keluar sekejap naik barulah. Tapi time tu sebab aku tak tahu, aku tak tahu antara yang dia cakap ada Daddy Hood time tu. Aku cakap Daddy Hood, betul. Lepas tu aku search apa benda Daddy Hood aku tahu benda. Macam Daddy Hood apa. So aku tak main game, aku tak tahu TV kan. Aku cakap Daddy Hood, dia ada podcast, betul lah dia ada podcast. So, aku cakap okay. So betul aku start je lah. First episode dengan siapa dan macam mana kau Plan dia masa tu is aku memang kepala otak aku fikir aku akan jadi nombor 1 dalam Malaysia. Tapi aku tak tahu apa benda aku nak buat jadi nombor 1 tu tak. Sebab aku tengok tak ada orang buat. So aku nak jadi nombor 1 ni senang lah. Sebab tak ada orang buat. Bukannya sebab aku rasa aku boleh kalahkan semua orang. Sebab tak ada orang buat, aku nombor 1 lah. Tapi rupanya dah banyak. So aku fikir aku nak start dengan member aku fitness. Sebab aku dah ada beberapa kawan-kawan fitness. So kita akan buat fitness, Q&A sikit. And then once kita dapat momentum 2-3 episod, aku akan start invite kenalan yang bukan fitness. Okay. Muhammad Aruf. Tahu Muhammad Aruf kan? Yang main bola tu. Lepas tu aku invite antara awal Jufri ni Singapore punya TikToker lah. And then ada Zavlog. Lepas tu Captain Rais ni sebab request. Aku pun tak tahu Captain Rais siapa. Aku tak kenal lah. Tak kenal. Tiba-tiba ada orang cakap, Dia request ada orang request Captain Rais siapa? Aku google. Okay. Ada TikTok account. Aku buat TikTok. Okay lah, TikTok dia banyak bercakap. Betul. So sesuai lah podcast sebab dia banyak bercakap kan. Takibat lah. Aku main tembak DM dia okay. Okay. Macam datang rumah aku. Start kat rumah kan. Masa tak sewa lagi BNB bagai semua. Yelah, maksudnya kau nak approach guest ni, kau just DM je. Biasanya memang DM je. Tapi guest ni
kau kena susun diri kau dalam keadaan bila kau tahu timing kau approach tu dia takkan reject. Okay, betul. Maksudnya? Sorry? Macam dia tak sibuk. Macam mana? Macam tu. Maksudnya timing tu bila kita jemput orang buka kita punya account, Okay. tengok kita punya staff, dia akan rasa macam okay. Okay, faham. So timing tu penting. Contoh mungkin video kita baru je FYP ataupun dia pernah komen kat video kita, so dia dah acknowledge kita punya kewujudan. Okay. So then okay, dia tahu kita punya style, dia suka, kita try. Maksudnya Tentu. kefahaman aku, base platform social media kau tu dah strong lah. Sama ada video yang sudah viral, so that dia pun video kau viral, aku nak masuk. Yeah. Kalau tak ada apa-apa, follower kosong, tiba-tiba kau jemput asap mota pun tak nak kau rasa. Tapi at the same time kena invite the same level. Betul. Maksudnya? Contoh kalau kita follower 100,000, kita boleh lah approach 100,000. Okay. Melainkan wujud unexpected punya opportunity. Contoh, Cikgu luar tiba-tiba message, Yusuf, nak masuk ke Dr. Adam Zubir lah. Aku excited gila. Serius lah. Let's go. Sebab Dr. Adam Zubir aku simpan lama. Aku macam aku tak layak lagi nak invite Dr. Adam Zubir. Bukan sebab aku tak nak invite. So bila tiba-tiba cikgu all once dia offer nak masuk ke Dr. Adam Zubir, opportunity alhamdulillah. So benda tu memang akan datang. Tapi selain daripada opportunity yang datang tiba-tiba macam tu, Maui yang tiba-tiba nak masuk kan, kau kena guna cara ni lah. Maksudnya susun diri kau dalam keadaan orang akan nak masuk, bukan kau yang kena invite pening-pening. Tapi masa kau buat podcast, sebelum kau buat podcast, kau memang tak plan kan kau punya podcast ni. Contohnya macam aku nak niche yang selebriti. Contoh macam kaki konten, niche content creator. Kau ke memang kau just pergi random? Tak, sebab aku dah try benda niche. So aku tahu niche dan limitation. Tapi in terms of numbers lah. Tapi kalau nak make money kena niche. Betul. Kalau nak make money. Jadi macam kaki konten, kalau keluar produk, keluar servis memang masyuk lah. Maksudnya? Macam merch kami banyak demand. Bila nak keluar ni merch apa semua? Merch tak selesaikan masalah. Produk digital. Betul. Macam korang ada service editing ke, maybe korang buat macam apa-apa like loot ke apa, benda-benda yang betul. kaki konten punya view akan nak. Apa-apa service untuk content creators. Sebab kaki konten ni catered towards content creators. So dia tak akan besar sebesar-besarnya. Tapi boleh monetize gila-gila. Yes. So contoh boleh buat macam aku buat kelas social media. Korang boleh buat benda tu sebab korang authority dalam scene tu. Lagi-lagi podcast korang pun berkenaan tu. Kalau korang ada produk, setiap podcast apa yang korang boleh buat, korang boleh dedicate ke satu segmen untuk berbual dengan guest berkenaan dengan produk korang. Betul. Contoh macam aku ada Audience University, bukan semua guest aku boleh borak pasal Audience University dengan guest tu. Aku hanya boleh borak bila guest aku content creator. Macam tu aku tak release lagi dengan Fast channel kan. Aku borak dengan dia, lepas tu kita borak pasal content creation, aku masuk Audience University, kita bersama-sama. So dia jadi macam promotion yang organic. Sebab kalau kita buat iklan, mungkin tak convert. So korang boleh buat benda tu. Contoh macam korang invite aku content creator kan, and then kau tahu aku dengan project ada release sekarang ni macam satu kelas lah. Tu aku pun tanya, kau ajar apa tu? So aku mula relate lah dengan benda yang korang offer, sebab aku pun content creator contoh kan. So benda tu memang convert strong lah. Itu kelebihan tu niche down. Tapi masa nak jawab soalan projek yang mana kita pergi, kenapa aku pergi broad tu, sebab masa aku cakap aku nak dapat nombor 1, sebab dalam keadaan ni memang aku tak tahu online buat. Dan bila aku tahu online buat, aku fikir bila aku buat fitness, mula-mula apa yang aku belajar adalah rupa-rupanya bila dah lama aku buat, aku bosan. Sebab bila niche ni aku budak benda sama. Setuju tak? Betul? Kan? Betul, dia akan go on cycle lah. Video elektronik, apa elektronik? Bosan. Dia kan pusing-pusing kan. Ajar YouTube. Pusing-pusing. So aku dah sedar tak aku buat fitness. Sebab sampai satu aku dah tepuk macam dah bosan nak fitness. Aku nak ulang apa? Bicep ada berapa kali nak. Ya, betul. Benda tu sama kan. So fikir. Buat benda yang aku nak buat. So maksudnya setiap guest yang aku invite adalah aku yang nak invite. Orang tak boleh influence aku untuk invite siapa yang aku tak nak invite. So aku boleh invite siapa aku nak invite. And disebabkan aku yang nak invite, aku pun akan ada aku punya soalan. So basically kalau tengok podcast UCAS ni, soalan tu adalah persoalan Yusuf terhadap guest. So tu adalah niche dia. Niche apa yang Yusuf. So niche dia apa yang Yusuf nak tahu. Sebab kalau kat US, dia dah ada satu niche yang baru, yang mana banyak content creator yang memperkenalkan the concept of you are the niche. You are the niche, yes. Pernah dengar? Pernah dengar niche. So kalau tahu Denko one of the, kenal Denko? Pernah dengar tapi tak tahu dia buat. Okay, Denko one of the content creators yang memperkenalkan konsep you are the niche. So maksudnya kalau kita cakap niche adalah fitness, niche adalah music, niche adalah film. Contoh tu adalah niche kan. Tapi you are the niche ni maksudnya kita adalah niche.
orang tengok kita sebab orang suka kita. So orang suka kita as a niche. So maksudnya apa yang kita buat, apa yang kita minat, ni semua jadi niche. Yes. So sebagai contoh, KJ adalah niche. Sebab tu dia boleh buat podcast, dia boleh buat memandu dalam kereta, bagai semua orang tengok. So dia jadi niche. Dia tak payah nak politik ke, dia tak payah nak ni, dia just buat apa dia nak buat and orang akan nak tengok. So benda tu yang aku faham. So aku fikir apa podcast ni menjadi apa yang aku nak tahu daripada guest. So macam bila orang tengok podcast, orang macam masuk dalam kepala otak aku lah. Lebih kurang macam tu lah. Orang masuk kepala otak tengok apa yang Yusuf nak tahu. Macam tu lah. Faham. Tapi itu yang orang tak nampak. Biasanya orang banyak menggunakan, biasanya netizen nak tanya ni, nak tanya A, nak tanya B, nak tanya C. Dia netizen DM lah orang tu. Satu lagi dia mengharapkan soalan kita ni tersusun. Tak, dia podcast tak. Dia tak macam tu. Dia macam bila tersusun ni skrip, kau kena ada introduction, climax, penutup. Tak best lah. Yusuf berasal daripada mana, universiti mana, cerita-cerita apa. Sebab aku pun banyak consume podcast kan. Bila dia start macam yang macam tu, kita akan rasa next video. Ya, sebab lambat tau. Momentum lambat and then dia dah, aku pun layan podcast juga. So kebanyakan podcast tentu lah celak. Aku akan skip terus kepada 50% of the duration. Tapi macam at the end of the day, sentiasa akan ada view macam Dr. Ulwan. Contoh maksudnya Dr. Ulwan. Amin. Cikgu Ulwan. Dr. lagi apa PhD tu habis bila? Habis bila PhD ni? Mana? Cakap layan je lah. PhD bawah kau insyaAllah. PhD lagi. Bawah universiti kau insyaAllah. Boleh. 2028 panggil. So doktor pula Cikgu Ulwan sebab Dr. Razumi Dr. Ulwan tu jadi tercampur kan. Sebut Ulan ni multi. So mesti sentiasa akan ada view macam Cikgu Ulwan lah. Sebab maksudnya kalau contoh kita tengok average view YouTube itu sejam contoh, average duration view 20 minit contoh. Sebab dia digabungkan dengan orang yang suka tengok full dan orang suka tengok separuh-separuh. Yes. So memang sentiasa akan ada orang suka tengok separuh, sentiasa akan ada orang tengok jam-jam, sentiasa akan ada orang tengok full. So benda tu memang sentiasa akan ada. Itu hukum alam. And akan sentiasa ada orang nak yang tersusun, akan sentiasa ada orang yang tak suka tersusun, dan akan sentiasa ada orang yang tak kisah susun. Aku tersusun juga asal benda tu best saya tengok. So bagi aku tak payah risau macam orang tu dia complain sebab tersusun ke tak tersusun. Kita just buat dan kita cater kepada orang yang nak tengok lah. Kalau orang tu nak tengok, dia tak tengok. Sebab memang tak kena satu content creator ataupun satu orang buat filem ke satu YouTuber ke yang buat content yang semua orang nak tengok. Tak ada. Dia tak akan ada yang perfect. Tak ada yang perfect. Mesti ada sebab kita manusia, mesti akan ada kekurangan. Mesti akan ada style kita orang tak suka ke, kita dah kalau kita baik sangat, contoh macam kalau tengok yang apa Andika Putra selawat pun kena komplain. So macam benda-benda ni memang akan sentiasa ada orang tak suka pun. Betul. Tapi yang penting yang mungkin kau setuju lah, bila kita nak masuk kena podcast, nak start recording dan sebagainya, sebelum preparation adalah kita kena tahu dulu flow macam mana kita nak start dan apa macam direction yang kita nak sentuh-sentuh. Tapi tak perlulah like spesifik. Baik, okay, kita nak start macam kenapa, mungkin antara benda kita tahu kenapa nak start, kenapa dia buat ni, kenapa dia buat ni. Tapi dalam tu dia ada cabang-cabang kita borak, kita terpecah borak ni, terpecah borak ni. Dia bukan style interview kau dah makan ke dah minum. Dia tak boleh tak best macam tu. Dia kena ada macam macam cabang. Satu dahan, lepas tu ada ranting-ranting. Itu yang best. Yeah. Sebab kalau nak yang scripted, orang pergi cari kat bulletin utama lah. Ataupun kau pergi kat Forum debat. Satu lagi, aku nampak kau jarang reply komen dalam YouTube. Ke kau just upload berlawanan dengan Yusuf Iqbal. Kau tengok Yusuf Iqbal dulu. kau layan. Kau layan. Semua komen aku reply. Yusuf Iqbal kau layan. Kau Semua reply. Okay, kenapa tak reply dalam podcast? Atau aku reply dalam podcast akan datang. Maksudnya contoh kalau ada benda yang dia rasa macam aku patut perbaiki ataupun dan sebagainya contoh kan. Ataupun ada komen request guest kan. Jawapan dia tiba-tiba guest tu dia jemput lah contoh. Tu contoh. Ataupun satu lagi kalau persoalan mungkin tiba-tiba dalam podcast akan datang tu aku sentuh topik tu secara tanpa orang tanya dan sebagainya. So maksudnya persoalan yang di komen tu terjawab juga at the same time. Tapi at least kalau kau komen ataupun reply ataupun at least bagi love, tu akan tingkatkan kau punya engagement. Asal tak buat? So okay, self engagement pun. Serius? Ke sebab memang dah akan confirm podcast Yusuf ni, Yukas memang akan banyak komen lah sekarang. Tak juga Sebab aku tak baca komen sangat. Tapi aku kalau baca pun, macam aku cakap dia, kalau aku baca and then aku rasa macam benda ni perlu respon, aku respon dalam video terus. Okay, faham. Tapi macam sebab aku
bukan orang yang favor kepada benda yang macam buat ni dapat engagement lebih kat sini, tak, aku tak kisah sangat. Macam benda kecil-kecil tu, makro ni aku tak tengok sangat lah. Mungkin sebab aku one man show, aku bayangkan aku buat semua benda kan. aku komen baru aku reply kan. So kalau komen baru aku reply lagi pening kan. So aku lebih kepada like fokus on the bigger picture lah. Macam abang kata asal kita fokus on jadi CEO lah. Macam kita work on the business, bukan inside the business. Yes, So faham. apa yang kita boleh buat untuk improvekan the podcast, bukan apa yang kita kena buat hari-hari untuk hidupkan podcast, tak. Ya, tu contradict antara aku rasa orang macam aku dengan projek. Kita orang kan some kind of cikgu video, cikgu YouTube kan. Kita akan cakap lah, setiap komen kena reply dan semua kan. Kenapa? Sebelum aku jawab kenapa. Tapi bila tengok you guys, bapak komen pun tak ada nampak sangat, tak engage sangat. Lagi pergi daripada konten kita orang berdua. Itu yang aku macam question myself. Dia macam like, sebenarnya at the end of the day, apa benda yang paling penting untuk make sure your views tu very very average tinggi? Adakah benda teknikal yang kecil-kecil ni lain komen ataupun apa dia pada engkau? Ya, bagi aku, daripada kau spend masa kat benda tu, kau baca, nanti kau act on it. Contoh macam, kalau orang komen first, kau nak reply apa? So, thank you. Kalau aku, thank you. Kat podcast akan datang, terima kasih antara viewer pertama, boleh je kat situ terus kan. Contoh kan. So dia dapat terima kasih terus. And masa yang kita reply memang dapat je sikit kan. Tapi cuba bayangkan kalau kita combine semua masa tu, maybe masa tu ni kalau kita nak betul-betul teliti lah. Aku tak rasa orang macam ni pun, tapi kita just main devil's advocate je. Kita nak betul-betul teliti contoh, masa tu semua kita boleh fikir macam mana kita nak make sure podcast ni lebih besar. Macam tu je. And again, itu sebab aku suka you guys, sebab kau cakap dan kau ada result. Itu yang aku tak nak counter. Nanti aku counter Jack. Weh, Jack betul kan, semua kena reply, kena komen, kena love kan. Tapi bapak ni tak buat. Nah, dia kalau besok aku Tapi punya, ada setengah orang suka reply, so reply je lah. Yalah, tu aku nak tahu. dia paling malas kau like ataupun love, dah settle lah. Tapi ini untuk yang channel baru lah. Kalau channel baru, aku wajibkan untuk reply komen. Sebab untuk nak naikkan engagement. Sebab kalau memang kau dah 10,000 subscriber, tak kisah. Betul. Sebab akan ada orang yang berbahas dalam tu. Kau tak perlu layan pun. Betul. Untuk channel baru memang kena untuk naikkan Baru tu engagement. aku setuju. Aku rasa fokus aku pertama baru mungkin layan tak ingat sangat. Aku rasa mungkin layan masa Untuk channel baru okey lah pun. Untuk layan komen. sebab macam bila kau baru tak ada benda nak buat pun jangan cacah sangat. Ya, satu. Itu komen pun berapa je kan. Kita boleh Buat tak ada ni kan. Kita pun nak komen at that time. So bila kita dapat, kita appreciate lah. Okay, aku nampak kau punya guest-guest dalam UCAS ni dari pelbagai latar. Ada yang artis, ada yang yalah businessman, business owner. Kau guest-guest dalam UCAS ni kau bayar? Aku nak bayar aku nak bayar Nafis botak masa awal-awal aku podcast. Oh, tak semua bayar. Tak bayar. Nampak bayar. Mula-mula aku buat podcast, aku pun tak ada bayar guest lah. Akan tetapi ni aku bagi disclaimer awal lah. Yep. Untuk guest yang background agama, yang tu memang aku akan bagi bahasa zaman sekarang ni apa, honorarium Yes. Buat token. Token. sebab aku memang appreciate orang beragama. Walaupun tak diminta. Ya, sebab dia orang tak minta apa. So itu lah. Tapi kita siap macam guest lain lah, guest biasa kan. Aku nak bayar Dr. Nafis Botak MS Studio. Tu sebab masa tu ni kelakar agak. Masa aku mula-mula ni, ramai orang suggest aku guest Nafis Botak. Sebab aku kan di channel bola kan. Yep. So aku fikir-fikir, aku tak sama level dengan Nafis Botak nak invite. So aku tak invite lah. And then tiba-tiba satu hari tu Nafis keluar live. Dia tengah live, tiba-tiba aku live FYP. Aku message, aku komen, dia on. Aku terus message dekat DM. Dia kenal. Bukan kenal, dia okay sebab dia ingat aku komen kat live. Oh, DM. Sebab aku komen kat live tu, pinjak pokok. So dia dah nak sampai tarikh shoot, dia tanya macam ada token. Aku cakap apa benda set token ni. Aku tak tahu lah, sebab aku as influencer dia bagi rate, dia tak ada token kan. Betul. So aku macam, apa benda token ni? So aku search, okay, token ni rupanya adalah payment lah. Aku faham, rupanya bukan payment juga. Dia lebih besar hati kan. So aku macam, Bahasa mudah, payment paling murah. Sebenarnya cakap betul. Nak bahasa kampung lah. Maybe orang tak faham Saguati ni lah. Payment yang paling murah. Dia sangat asal ada lah. Mungkin untuk cover cost dia punya perjalanan minyak. Itu je lah kalau korang nak Gitu je faham. lah. so aku masuk offer aku rasa 200 ke 300, aku tak ingat. So ni yang pertama sekali lah. And bila lepas aku dah settle tu, aku macam fikir satu benda, tak boleh jadi ni.
Jadi kita sembang tadi pasal problem kan. So kena cari solution kan. Kalau aku nak buat benda ni full time, tak boleh macam ni sebab aku tak ada duit. Betul. Mampus aku kalau satu podcast 300, satu episode pun dah dapat 300 kan. Minimum tau. kan. Belum lagi rate tinggi-tinggi. Belum lagi yang famous kan. Jadi so time tu aku macam sedar okay. So kita kena position diri kita dan kadang aku invite orang tu akan datang juga. Macam mana mula-mula aku invite kawan-kawan aku datang, macam tu aku kena invite orang lain dia akan datang. So macam nak buat macam tu kan. So lepas tu dah start macam kita go all in on TikTok. Kita go all in on TikTok sebab TikTok akan kuatkan kita punya presence on social media. So ada seorang budak ni message aku tiba-tiba kan. Allah hantar dia cakap, "Bang, saya suka abang punya podcast lah. Boleh tak saya klik macam Andrew Tate. Saya post." Ni edit and jadikan short. Ya. Ya, dia klik, dia download sendiri, dia buat account semua. Aku okay aku buat. So dia budak tu buat account. So aku tak ada apa-apa. Tahu-tahu tiba-tiba 100,000 views. Ish, budak ni legit siap. Dia edit lah macam kan. Yelah dia suruh kau bayar dia tak? Tak. Ni just ikhlas hati lah. Dia buat untuk engkau atau channel dia? Kalau peminat macam tu lah. So sekarang dia kerja aku, dia jadi sales team. Oh dia dah masuk nak dalam sales team. Okay. Tapi sales team pun commission base je, tak gaji. Tapi memang dia buat waktu tu memang as a fan memang dia buat. Memang Buat. lillahi ta'ala masa tu sagu hati pun memang tak ada lah. Dia klik sampai ada masa tu ada isu masa aku tak ada bukan aku pun yang ada TikTok ni semua. Dia ada satu klip masa podcast aku yang kedua, Soul Tyson. Ada isu dengan dia punya sponsor daripada klip tu. So masuk di satu isu sensitif dalam fitness industry, and then the isu sampai kan Tyson ni kena drop daripada sponsor dia sebabkan klip tu. Faham tak? So macam mana budak ni memang macam aku sedar budak ni klip memang ratusan ribu sampai kan jadi isu macam ni semua. Saya semua orang pening. Oh dia boleh buat video dia tu very impactful lah sebenarnya cakap. Dia tinggi apa kan. So aku cakap okay aku cakap dah aku akan bayar per video. Masa per video ke per view aku tak ingat. So okay. And apa jadi bila kita bayar performance berudum. Selalu boleh bayar performance aku je okay. So kita ini benda aku belajar agak, kita tak boleh, kita kena reward per performance, tak boleh reward buta-buta je. So aku belajar benda tu okay. Lepas tu macam sales team aku pun commission base. Kau nak income kau cari sale lah. Tak payah tak cari sale macam tu kak. So aku perasan benda tu and aku fikir alright, so kita kena ubah. And then lama-lama lepas tu dah makin teruk. Mula-mula tu je lah hit. Mungkin sebab TikTok reward akaun baru ke apa aku tak tahu lah. Boleh jadi Aku start take over lepas 6,000 ke 7,000 follower. Dia grow sampai 6,000-7,000. Dan aku take over, aku grow sampai sekarang lah. But daripada situlah strongnya akaun TikTok. And then akaun tu menjadikan tempat untuk aku invite guys. Sebab akaun tu nampak lagi strong daripada aku punya YouTube. Sebab YouTube puluhan ribu walaupun lebih convert, boleh charge lagi mahal pada sponsor dan sebagainya. Tapi untuk presence di social media untuk invite is TikTok lah. Maksudnya orang kenal kau melalui TikTok more than YouTube? Bukan orang kenal sangat pun. Maksudnya orang sedar kewujudan tu. Dia macam nak the first spark tu lah sebelum untuk orang sedar kat YouTube. Betul, setuju. Kau dah tunggu YouTube. Susah. Dah tunggu YouTube recommend berapa tahun siap. Lagi-lagi sekarang berapa ramai orang buat content kan. So memang struggle. So walaupun yang kelakar kita cakap macam ni, tapi kalau kita buka channel analitik kat YouTube, kita tengok mostly views datang pada browse juga. Yes. Macam nak? Kau je? Browse dengan YouTube Home lah. Bukan je dapat subscription pun. So orang yang tak subscribe kita macam randomly masuk apa kan. Tapi yalah betul lah, technically dia buka. Let's say lah dia terjumpa kau kat TikTok. Yeah. Macam mana kita nak tahu dia jumpa kau melalui TikTok? Tak boleh lah. YouTube search. Ada lah. Ada, YouTube search pun ada. Ada. Dia Kau boleh check. Yes. Ada ni dia punya where your viewers come from. Kita buka, kalau tengok dekat advanced mode, semua kita boleh tengok lah. Lebih detail. Tapi semua konten YouTube macam tu, Saf. Dia tak akan ada yang subscribe nonton 50%, yang non-subscribe nonton. Tak, dia akan tinggi kepada non-subscriber yang tonton. Dia itu fitrah YouTube lah. And then aku nak cakap. Yeah, and then YouTuber tu dia akan leverage benda tu kan. Betul. Oh, semua orang tak subscribe tengok ni. Dia tak. Subscribe sekarang. Dia tak akan jadi macam tu. Tak ada lagi aku nampak channel yang subscribe nonton 50% ke atas tak ada. Kenapa rasa tu? Dia just macam jadi persinggahan je. Contoh dia minat kau punya episod dengan Maulana Helmi, tapi dia tak minat dengan episod yang lain. So just macam tu lah. Dia tak akan, contoh lagi satu, dia akan automatic unsubscribe bila kau dah lama tak consume daripada channel contoh Yukas. Oh, ada? Unsubscribe ke? Yes. Oh ya ke? Ada. Dah kira auto unsubscribe. Yes. Bila kau dah lama tak dulu kau subscribe 2-3 tahun lepas, tapi bila lama kau tak consume kau punya channel, auto. Yang tu dia panggil bersihkan subscriber yang yes. ada buat. Oh. Dengan
Dia lebih kurang macam bersihkan subscriber yang tak valid. Lebih kurang macam tu lah. Ada. Actually bagus lah benda tu. Tapi kan bersihkan tu dalam keadaan kau buat manually ke apa Tak. kan. YouTube yang buat lah. YouTube buat, betul. Aku suka benda tu, bagus lah. So at least kita punya views tally lah dengan subscriber. Sebab aku boleh benci. Orang selalu tanya aku, so kenapa tak buat shorts kat YouTube kan? So aku benci the views tak tally dengan subscriber. So aku tak buat. So aku tak buat. Tak, dia Tapi kalau pasal sekarang ada TikTok Ucas Clips punya Ucas account. Clip. Kan? Tu case yang sama ke? Macam tu lagi best tu, student aku dalam audisi buat. gempak gila. Lepas tu dia cakap dia nak buat kan. So buat lah. Boom gila. First month AdSense 1,000. Orang lain yang buat kan? Orang lain Bukan kau. Tak masa. Thumbnail ni semua. Semua dia buat. Lah, aku ingat kau buat seorang yang Ucas Clip tu. Tak ada buat. Nah, ada masa pula Mamat ni nak potong-potong ambil poin-poin. Oh, Kita kan efficient. Oh, peserta kau, murid kau yang buat. So kita orang buat professional. Itu aku lepas dia buat gila-gila, first month dia buat 1,000 AdSense. Bulan pertama aku cakap, masa budak-budak dia bergempar tau Ringgit, sekarang ni. Ringgit. Tapi untuk channel tu Dia lah untuk baru mula buat. Aku buat. tu aku cakap, okay, aku gempak. Aku cakap, kita buat profit sharing lah. Mula dia offer, dia cakap dia nak ambil 30% je. Aku cakap, kok penat ni 30%. Tu kita orang nego, aku bagi dia 50-50 lah. So macam, aku tak payah buat apa kot. Tapi itulah strategi yang perlu dibuat oleh YouTuber. Kau bangunkan satu channel YouTube yang strong, yang stabil macam Ucas, buat channel baru, orang akan automatik pergi lah. Style KJ lah, keluar sekejap, lepas tu buat Carrot Story, buat lagi KS lagi. Wih, baru berapa, tak sampai sebulan, tak sampai 2 minggu, KS lagi tu dah boom. Betul. Tapi betul, satu lagi yang you are the niche. Betul. Kau buat apa pun orang akan subscribe lah. Sebab tu aku punya channel bola pun sampai sekarang running kan. Sebab macam tu apa dah aku belajar, lepas aku dah tepuan fitness, aku tengok kat luar pun orang buat yang buat memang berhasil. Aku rasa yang berhasil adalah bukan yang paling banyak view, tapi yang paling lama kita boleh make sure it running. Betul. Tanpa kita berasa macam burn out dan sebagainya. So antaranya is bola sepak. Masa aku belajar, aku cerita kan dekat dalam podcast ni kan, tak ada masa tu. Aku tahu aku ada kat dalam bilik time tu. Yang aku cakap pasal aku buat channel bola tu sebab benda tu boleh run sampai bila. So Dia evergreen lah punya content. And kelebihan dia is sebab orang dah suka cara aku dekat Yusuf Iqbal tu. And then bila aku, obviously orang tengok fitness, ada yang minat bola juga. So daripada situ akan pergi ke channel fitness, channel bola. And then aku run channel bola tu sampai sekarang. And tu sampai sekarang running. Renovation renovation. Aku dengar renovation. Yelah kau dah buat fitness, kau dah buat bola, kau dah buat Ucas. Adakah daripada 3 niche ni orang yang sama akan tengok? Aku rasa tak. Sama tak TikTok, YouTube orang mungkin orang sama, mungkin macam kau tengok Venn diagram, part yang dia gabung antara yang sentuh antara dua-dua bulatan tu adalah mungkin aku rasa 30% je. Then 30 tengok TikTok saja, 30 mungkin mungkin 50 tengok TikTok saja, 20 kat YouTube mungkin. Betul, setuju. Dan pada kau benda tu benda yang bagus lah. Benda tu ada hukum alam lah. Kau tak boleh expect semua orang consume kat semua platform. Kita pun tak consume. Macam aku pun lebih consume YouTube. Aku tak consume sangat platform lain. So macam aku kadang-kadang aku terpaksa je consume kat TikTok just untuk bersedia di kala terlahirnya guest-guest podcast baru. Macam tu lah. So benda tu lah kira kerja aku cakap tadi. Mungkin masa tu lebih kita boleh guna untuk grow the podcast. Macam ni lah. Cari prospek guest podcast. Okay, so aku nak masuk sebab kau sekarang ni full time podcast kan? Full time content creator. Dia kereta lah sebab semua benda kan buat kan. So podcast ni macam mana kau buat duit? Ke banyak-banyak channel tu, 3 niche kau tu, yang mana paling banyak making money? Paling banyak make money podcast lah. Podcast kan? Yeah, sebab ramai orang tak faham. Yang aku sama tak faham kat dulu mula-mula is that aku ingat my views equals to money. Aku ingat. Baru rupanya tidak. So aku tertampak. Maka cerita tadi yang aku cakap aku buat video Mamat Ji bagai-bagai orang semua. Yalah, sebab sekarang kita faham views is sama dengan money. Famous is views equals to money. Tapi not all the time lah. Maksudnya bukannya more views more money all the time. Okay, jadi dia panggil dalam hukum like hukum fizik ke apa ni juga. Apa point ni? Dia point macam degradation punya point tu. Macam aku sampai satu tahap lebih banyak input dia tak akan dapat more output. Betul. Aku tak ingat apa nama dia. So itu aku baru sedar rupanya okay, disebabkan podcast ni, aku bagi perumpamaan untuk orang terus faham, tak payah pening-pening. Podcast entertainment video.
entertainment video lawak-lawak, contoh prank ke apa kan. Siapa yang tengok entertainment video? Orang yang nak bazir masa. Siapa yang tengok podcast? Orang yang nak guna masa dengan sebaiknya. So bila orang nak guna masa sebaiknya, adakah usually output kehidupan orang lebih baik? Ya. Yang orang bazir masa ni, adakah usually output orang baik? Tidak. So bila orang lebih baik kehidupan dia, lebih berjaya, adakah dari banyak duit? Ya. Yang ni mestilah tak ada duit compared to yang ni. So setiap mata yang memandang di sini lebih mahal daripada mata memandang di sini. Katakan kita nak buat advertisement, orang nak masuk dekat podcast contoh, walaupun views katakan apa 20,000 je kat YouTube. Ni YouTube ni cerita lah 20,000. Tapi 20,000 ni lebih mahal daripada 20,000 di sini. Sebab tu kalau kita tengok channel besar, kita sebut prank dan sebagainya ni, struggle nak monetize. Pada-pada ambil forex, tu je. Yes. Company pun tak nak masuk sponsor dah. Baik masuk kat TikTok. Sebab type of viewer tu sama. Type dekat orang tengok bazir masa tu sama dengan orang buat entertainment dekat TikTok. Tapi TikTok lagi boom ratusan ribu. Baik buat ratusan ribu punya platform dia. Betul tak? Tapi nak dapat yang valuable ni, kita tak boleh buat dekat TikTok. Kalau kita buat kat TikTok, tak pergi FYP. Betul. Kalau kita buat video yang bazir masa, yang education, yang betul-betul in-depth dan sebagainya. Tapi kalau kita buat dekat YouTube, memang boleh pergi views lah 20-30 ribu. Sebab hukum alam juga, orang yang berjaya lebih kurang daripada orang tak berjaya. So sebab tu views pun, kalau kau nak buat video yang ilmiah, dia memang tak akan pergi jauh. Kan? So sebab tu aku cakap podcast lebih banyak money. Sebab orang yang, nature of orang yang tengok podcast ni adalah orang yang nak belajar. So bayaran untuk setiap views, setiap 1,000 view kita ambil average pun lebih mahal. Yes. Tak payah tengok bayar sponsor bayar lah. AdSense punya 1,000 view pun lagi mahal. Kan? Kalau kita compare to ni, macam channel, aku cerita tu lah, channel bola aku AdSense 1,000 dalam RM6 ke RM8. Dia fluctuate setiap tahun setiap bulan kan. Betul. Kalau hujung tahun dia tinggi kan, tapi RM6 ke RM8. Kalau aku punya channel ni 10 ke RM16. Ya, RTM sekarang pun dah tinggi sekarang. Ya. Bulan ni memang tinggi lah. Kan? Nak masuk hujung tahun lagi ni lagi Tahun lagi dah RTM syak tinggi. lah. So podcast lah. So cara aku punya money, aku ada 3 cara lah. Pertama AdSense YouTube. Kedua adalah aku punya universiti. Yang ni pun ada benda aku sedar. Kita kena ada produk. Betul. Memang ni yang paling penting sekali. Kalau kau tak nak ada produk, kebarangkali tinggi tu kau akan kerja dengan orang balik sangat-sangat tinggi. So aku tak nak benda ni. Macam kami lah. Oh, kau rasa kerja? Kau rasa kerja tapi like kau Aku full time. Full Full time juga. oh, langkah studio ke? Ya, betul. Aku kerja dengan Langkah Studio. Pergi shoot diorang semua pergi mana-mana situ lah. Dalam studio lah. Dalam studio. Editing. Editing, Podcast ke apa? podcast dan video-video dorang ni lah. Piu Amin, Piu Rahmat. Okay, faham. So aku just tak nak benda tu lah. Sebab aku fikir baik aku gunakan masa tu untuk aku punya career je terus. So 3 ni. And then dia ada lain pula. Dia ada like Yusuf punya campaign pula. Bukannya podcast punya. Faham. Yusuf. And then TikTok Shop. Dia tu 5 tu lah. So podcast as a whole. So kalau Yusuf macam 2 ni lah. Betul. Podcast 3 ni. So 3 ni paling strong lah. So tu cara aku memang ni. Yelah, macam apa progress kau dengan universiti kau sekarang? Maksudnya Okay, so Cerita sikit kau punya universiti dan apa yang sebenarnya orang belajar dengan Yusuf. So alright, interesting. So dia apa yang aku belajar di universiti? Tahu Alex Hormozi? Yes. So school ni dia punya lah platform aku buat ni. Mahal kan nak run community 500 sebulan. Yeah. So sekarang ni harga RM85 sebulan. Dah, sebab aku charge in dollar. Sebab platform tu charge in dollar. So dia fluctuate sikit lah. Sebab RM2 kan sekarang naik kan. Naik turun. So sekarang RM85 sebulan. So basically dalam tu aku ajar orang untuk monetize without macam mana buat content, monetize secepat mungkin. So tak perlu rely on, kalau you buat YouTube tak perlu rely on AdSense. Kalau TikTok dan sebagainya pun tak perlu rely on campaign dan sebagainya. So orang yang terbaik untuk join, bukan siapa-siapa je boleh join. Boleh join, tapi yang orang yang terbaik untuk join is korang nak ada service atau produk. So korang boleh make money paling cepat. Ada satu student aku ni, graphic designer, dia baru buat satu video. Sebab aku bagi script template untuk orang masuk. Orang just guna script template untuk buat video dorang. And then beberapa script tu bagi, and then dia boleh buat tailor kepada dorang punya niche dan dorang punya produk dan sebagainya. So ada ni baru satu video dia dah close RM1,500. Aku dah share aku punya iklan tu semua. So ada yang aku ajar TikTok Short Live semua. Tapi korang mesti kena ada produk ataupun servis.
apa-apa. Kalau korang videographer ke, kalau korang editor, graphic designer ke, kalau korang agent hartanah ke, apa-apa lah contoh kan. So ni yang paling penting. Tu yang korang akan belajar. So kalau korang masuk setiap seminggu sekali, korang akan dapat video call Zoom dengan semua sekali lah. Dulu masa kita bulan 7, bulan 8 tu, sebab aku punya podcast the best month dalam sejarah UCAS is bulan 7, bulan 8 itu. So masa best month tu kita punya student naik up to almost 90 student. So korang darab kan, kita punya yuran monthly. Setiap bulan recurring, dia mesti gaji tu. Subscription lah. Tapi sekarang ni disebabkan masa bulan 7, bulan 8 aku punya podcast memang hit gila. Best month untuk aku personally dan juga untuk podcast. So banyak gila campaign masuk. Bila banyak gila campaign masuk, aku tak boleh nak push aku punya kelas dekat video. So aku nak push campaign dan produk-produk semua. Jadinya sekarang ni kita punya student ada 50 orang. So yang tak renew dia akan keluar. Sebab Ramai. skrip tu once kau dah dapat skrip, aku boleh je terus keluar apa saya. Tapi siapa yang nak jumpa aku setiap minggu, sebab kenapa ada weekly meetings. So contoh kalau video tu FYP, bukan semua orang tahu kenapa dia FYP. So dia perlu dissect kenapa dia FYP. Ataupun contoh dia post guna skrip tapi tak FYP. Kenapa tak FYP? So kita ada macam-macam. Kita ada student, ada satu doktor ni, dah group pada kosong sekarang dah 6,000 follower pun ada. Kita nama dia Dr. Dean. Kita ada Hasbi, ada Hasbi buat video financial nak compete dengan Adam Zubi. Faiz dan sebagainya kan. Okay. So follow dia 15,000 lah. Kau boleh search nama-nama aku sebut ni. Kita ada Hakim Miki Misha. Kenal Hakim Miki Misha? Macam pernah macam family lah. So dia ada kedai spec. Oh, Hakimi. Okay, kenal. Kan? Hakimi kan. So dia pun join. Sampai sekarang dia ahli paling lama lah dalam grup. Masa harga kita RM50 tu dia dah join. So kalau korang join masa harga RM50 sampai sekarang kau bayar RM50 lah. Tapi sekarang harga dah yang harga untuk orang yang baru ikut harga semasa lah. So kalau korang masuk sekarang, korang lock harga sekarang lah. So itulah universiti aku. So aku sedar kita perlukan produk. And sebagai podcast aku general, aku tak boleh nak jual produk yang menyelesaikan masalah semua orang. Spesifik. So aku kena spesifikkan masalah aku. And tak semua orang yang tengok video aku content creator kan. So sebab tu aku cakap kalau korang buat, conversion rate akan tinggi lah pada pendapat aku. Sebab kita macam contoh kita cakap tadi tu semua technical lah tu. Kau bayangkan kalau orang betul-betul nak info ni lebih lanjut, kalau korang ada servis tu masuk terus kan. Sebab tu kelebihan dia. And the best part, korang tak payah fikir panjang. Maksudnya tak payah overthink. Sebab apa aku cakap tak payah overthink? Masa aku buat universiti, aku launch universiti, aku tak tahu apa aku nak buat dalam tu. Faham tak? Aku launch, aku nak tengok ada orang daftar tak. Hari pertama ada 3 orang join. Baru aku fikir, okay, aku nak ajar apa siap dalam ni. Orang dah bayar. Faham tak? So dalam tu, aku just cakap lah aku akan buat meeting mingguan sebagainya. Tapi aku tak tahu macam apa aku nak buat pun. Sebab tak guna untuk fikir. Tapi like, bila buat orang tak nak pun produk tu. Betul tak? So kita kena make sure ada orang nak. Okay, ada demand betul. Then kita buat. Orang dah bayar, baru kita fikir macam mana kita nak deliver the product. That's the best way. Dia automatik akan jalan lah. Sebab kita dah pressure lah. Sebab orang dah menunggu produk. Cakap buat kelas. Bila kelas start? Tapi benda tu juga sebenarnya aku tengah usahakan untuk kaki konten supaya kami boleh disibukkan lagi dengan aktiviti ni. Kelas ke macam mana. Sebab kita orang ni pada otak kita orang, bagi kita orang fikir kita orang full time and capacity is the issue. Siapa nak buat apa. Tapi aku rasa pattern berfikir macam gini kan. Fikir terlalu panjang ni. Last kali bangun tidur tak ada benda pun. Berapa bulan kaki konten? 2 bulan setakat ni. Okay lah. Almost 2 bulan lah. Tu lah tu fikir juga. Kita ni kalau tak ada masa, Ikan nak collab kan. Maybe kau boleh buka. Tak, memang kita kena ada produk kan. Macam sekarang ni aku tengah, sebab pukul 8 ni aku ada kelas dengan Pak A. Brian. Dia buat Slio. Misalnya kau kena buat produk digital, tak kisahlah murah ke mahal. At least first kau ada produk. So bila kau buat konten, kau ada benda nak promote. Yes. Sebab orang yang tak perlu promote ni mungkin ada duit dah kan. Macam tu macam keluar sekejap mungkin diorang masuk. So kalau letak harga rate 100,000 pun tak kisah macam tu kan. So selalunya orang tak macam harga rate tinggi ni sebab tak perlukan duit tu. So kita sebab bagi aku, kalau kau tanya aku, the best thing yang korang kena buat sekarang is untuk korang full time ke benda ni. Sebab benda ni tinggi potential tu. InsyaAllah. Orang buat Tapi Ulua tak nak ni. tak nak full time. Tak nak resign. Hidup aku full time. aku ada filosofi lah guys. Cerita. Kalau aku ni filosofi hidup aku lah. Okay. Sebab aku tak minat business. Aku memang bukan jenis orang yang suka own something tu. Own something, run something. Aku jenis orang yang very laid back.
Kalau Aziz Walter cakap, F, 96 weh. Aku cakap, 96 ni lah yang membantu aku untuk sustain. At the same time, macam mana aku boleh, orang kata apa, grow aku punya mindset aku. This is the time aku buat side job, macam YouTube, macam aku buat podcast, create content. So that aku boleh, macam mana cakap? Aku boleh dapat dua-dua lah. Dan aku sedar juga, macam Dr. Aran cakap kan, kalau macam tu, pendapatan kau ada ceiling lah. Limited kan? Tapi tak semua orang nak mendapat tak banyak betul. Sebab aku macam, okay, I can go with time lah. Tak ada isu kat situ lah. So, and tu cara aku lah. Aku setuju sebab 100% at the end of the day, tak semua orang nak apa yang kita nak. Yes. Dan setiap orang ada keinginan berbeza, ada priority berbeza. Cuma kita kena kenal pastilah. Macam contoh macam aku cakap dia, aku kenapa aku alhamdulillah Allah bagi aku kesempatan untuk buat content creator ni full time sebab aku tahu aku tak nak langsung berurusan bekerja di bawah sesiapa. So aku letakkan tak ada plan B. Tak ada plan B. So terpaksa jadi macam ni. Kau memang die buat lah. Dah sebab memang aku tak nak plan B kan. Tapi ada satu orang dia tak kisah. Betul. Dia lagi suka, dia tak suka stres. Macam aku tengah stres setiap hari ni. Kau stress lah jawab. Income, contoh lah aku bagi kan. Contoh ke betul? Benda ni dah automate aku tak rasa sangat lah. Tapi still stress, tak tipu. Tak. And stress paling besar adalah gas. Gas siapa next yang aku rasa sesuai ya, sebab gas ni kalau salah pilih sakit ke kan. Sebab aku pun dah bereksperience banyak kali kan. Betul. Aku tak rasa dia salah pun, tapi bagi netizen salah. So okay lah. So itulah ada cabaran aku yang paling besar sebagai podcaster yang punya niche adalah gas. So kira niche aku antara macam gas lah. So korang kena betul-betul like mungkin tak yang viewer pun kaya content, viewer mungkin nak jadi content creator. So mungkin betul-betul kena decide lah, korang sebenarnya nak jadi content creator ni like full time ke, sanggup tak dia punya kemerosotan pemikiran setiap hari yang bakal berlaku ni, korang nak ke tak alami benda tu dan sebagainya. Dan Akan tetapi aku rasa, ni siapa cakap aku Kau dah rasa kenikmatan duit, kau dah tak nampak lah benda-benda kan, once kalau orang so aku tak release aku sebut ni. Someone yang pernah duduk sini aku tak ingat siapa. So shout out orang tu kan. So analogy bila aku fikir kan, sebab dia rasa macam setiap bulan tu ada possibility. So itu lah interesting kan. Okay Saf, mungkin berapa ni? Aku nak tanya, kita as a podcaster di Malaysia ni, one of event yang paling besar untuk geng-geng event untuk geng-geng podcaster ni adalah KL Podfest yang mana first dilancarkan oleh KJ dengan Tiba awal tahun kan? Lepas awal tahun. Cuba lambat sekali soalan tu. Kita sebagai podcaster ni, antara event yang paling besar dianjurkan untuk meraihkan podcaster ni adalah KL Podfest yang dianjurkan oleh keluar sekejap lah KJ. So masa KL Podfest yang first, kenapa UCAS tak masuk ataupun tak dijemput? Kenapa nak pergi? Kenapa nak pergi? Ke sebab time tu kau dah famous ataupun dah banyak followers? Tak pun. Tapi kau tahu kan KL Podfest? Tahu, pernah dengar lah. Saya dah lama kan. Tak tahun ni. Tahun ni apa? Tak, awal tahun Februari kot. Oh ya, dah lama. Mungkin aku faham KL Podfest and aku tak dijemput pun. Ramai tak dijemput. Tapi lantas kira dia buat. Dijemput sebab kami punya segmentise untuk podcaster ni sebab diorang ustaz yang bukan macam mainstream punya ustaz yang macam ceramah, tapi diorang pakai topi semua kan. So one of podcast agama ni adalah Langkah Studio. Sebab tu yang dia dapat jemputan. Tak, ya betul. Sebab kenapa kita nak pergi? Kenapa nak pergi? Macam apa mindset korang sebalik contoh kalau korang nak pergi tak and kenapa? Supaya dapat, ni bahasa typical lah, supaya dapat exposure lah, supaya boleh dikenali. Networking apa lagi? Benda-benda typical business shit lah. Saya cakap So kalau korang nak masuk kalau aku nak masuk sebab aku nak jumpa KJ lah. Tu je lah. Personal motivation. Sama aku, kalau direzekikan untuk dijemput ataupun ada peluang untuk masuk KL Podfest, kami nak masuk. Dan guest tu memang kami akan cari yang betul-betul power lah. Kau target lah KJ, tapi KJ dah kat situ. So macam mana? Tak tahu. Aku tak fikir lagi lah. Satu lagi, seperti mana typical founder business berfikir, kau boleh naikkan authority kau lah. Hey you guys, kita orang podcast yang established sebab dah pernah masuk Podfest. KL Podfest. Ini interesting. Okay, aku ada 2-3 point aku nak cuba buat. Okay, cuba cerita. Kenapa kalau masuk Podfest
baru dikategorikan macam kita apa acknowledgement, apa perkataan ni aku ni? Penghargaan. Yelah Macam podcast kita legit sebab nak masuk podcast kan, jadi lebih kurang nampak macam authority lebih tinggi lah bila kenapa? masuk dalam. Apa benda tu? Sebab macam contoh, kalau tiba aku buat ataupun siapa buat event podcast lain, so siapa yang masuk podcast tu dia jadi authority macam tu. Tak tahu. Tak, maksudnya kenapa, apa yang membuatkan kau rasa siapa yang pergi podcast tu dia akan membuatkan podcast dia ada authority? Sebab aku dulu fikir kan, kita kononnya sama line dengan KJ ya. Yes. Kita Yang ada nampak slot KJ 1, 2, 3. Slot 4 kita atas KS. Kononnya. Bukan semua orang dapat pakai ke pentas tu? Tak. Dia So maksudnya bukan semua orang dapat pakai pentas tu? tak, dia by jemputan, by invitation. Sebab dia banyak podcast tau. Masa Podfest ni, sebab kita, kalau kau tahu, Malaysia ni banyak podcaster China. So KS pun dia jemput Okay. dalam Podfest tu lah. So memang saingan ramai lah time tu. Dan masa pun limited, tempat pun limited. So tak semua yang akan dapat. So bila kau dapat invitation dan dapat live show podcast dalam Podfest tu, memang terbaik lah. Maksudnya memang satu authority yang kau punya podcast ni legit. So macam contoh kalau aku buat event podcast and then aku invite beberapa podcast je, so kira diorang pun rasa cegah lah. Boleh? Tak, bukan, diorang pun rasa cegah lah sebab diorang dijemput bersatu. Kalau kau buat event tu, kau bukan jadi penganjur, tu lah. Sebab aku nampak kau bukan KJ. Ni aku bermain dengan netizen punya POV lah. Faham. Subjek dia lebih kurang. So maksudnya KJ yang membuatkan podcast kira legit lah. Kononnya lah, theoretically lah. Tapi aku ada teori aku itself lah. So orang-orang yang masuk KL Podfest ni, korang kat mana? Itu je aku nak bagi soalan. Betul lah, aku setuju lah dengan kau. I mean like, Yelah, sebab tu aku macam terfikir macam kenapa orang nak masuk. Sebab sebab aku tengok bukan semua orang pun dapat pakai pentas tu. Ya, betul. Betul. So maksudnya adakah yang dijemput tu satu level dengan dia, KJ pandang as satu level dengan dia pun. betul. So bagi aku tak pun. Dia macam aku nak borak Saukas lah. Saukas punya aku suka mindset dia punya owner dia. Dia pernah di-invite oleh satu entiti yang besar juga. Mungkin kita cakap kalau masuk orang akan ingat sebagai legit. Sama lah konsep, tapi mesti local brand lah. Tapi dia cakap dia tak nak. Dia nak owner tu invite collab, baru dia okay. Kalau please setakat invite masuk, pasal duduk bawah-bawah ni, buat apa? Sebab dia letak diri dia at a higher level. Sebab kenapa aku lagi macam sketching benda ni, pasal KL Podfest kita tak boleh nak cakap kat sini dalam kamera, is aku ada tahu satu podcast yang dijemput dan aku tahu bayaran yang diberi berapa. Macam tak di-appreciate. Bagi aku macam tu je. Ada bayaran Kau tak tahu lah? Aku tak tahu, mungkin diorang kot. Yeah. So bila aku dengar, aku cakap banyak duit saya yang dapat kalau buat event, takkanlah tu je. So macam tu je lah. Tapi aku rasa kan kalau ada someone community podcast yang nak buat event, so mana-mana podcast yang underdog boleh buat live podcast kat situ, aku rasa akan dapat sambutan. Sebab ramai yang tak berpeluang untuk masuk Podfest KL Podfest. Banyak underdog masuk kan? Tak. Betul Banyak underdog masuk as hari tu ada satu macam pertandingan, tak tahu pertandingan apa, untuk dapat slot show podcast. Dalam KL Podfest tu, dia ada satu buat macam pitching. Kena pitch juga Dia ada pitching untuk yang channel kecil ni lah. So juri dia adalah KJ, Syaril dan ada satu yang professional juri. Ya, dia pilih lah mana-mana podcast yang rasanya ada potensi tinggi untuk grow. Adalah beberapa podcast dia buat dalam event tu. Tapi aku rasa mungkin kita boleh buat sendiri lah event podcast ni. Boleh je. Tapi tu lah. Kalau saya tak nak beban kot. Tak, beban tu cost tu besar. Buat tu. Gua kena cari funder lah. Cari sponsor bagai lah. Aku nak backtrack balik. Aku bukan nak kutuk KL Podfest. Bukan isu tu. Okay. Yeah. Semuanya aku just nak betulkan. Kadang-kadang kita terlalu menggunakan mazhab bisnes yang lama. Macam mana? Aku dah dengar. Macam mana? Last time aku dengan Dr. Adam kan, aku nak pitch dengan dia, Dr. Adam kan, kenapa kita nak masuk podcast. Time tu aku pun buat podcast dengan Dr. Adam kat time tu kan. Tapi macam biasalah, typical founder business, kenapa nak masuk, apa berbaloi masuk, bila nak masuk, why, kenapa, banyak sangat ROI. Banyak tu lah, banyak sangat step, banyak sangat benda-benda nerd ni lah pada aku, yang aku rasa like, lah kalau kau nak masuk je lah. Kenapa kau nak kena fikir terlalu panjang sangat sampai tahap like seolah-olah kau tahu hasil dia. Dia nak masuk tak?
Aku tak ingat lah, tapi tak silap aku. Aku rasa kalau dia nak Aku rasa time tu dia nak masuk, tapi time tu kita orang sibuk dengan benda, tak ingat. Tapi just saya cakap, sebenarnya kalau kau masuk pun, kau janganlah anggap masuk automatically authority kau lagi tinggi. Tak boleh lah. Orang ingat benda macam tu lah. Memandangkan dalam tu ada keluar sekejap, and then tiba-tiba kau masuk, and then kau dapat momentum yang lagi powerful. Mungkin dia boleh boost, tapi kena faham dia boost waktu itu saja. Sebab tu aku question. Macam aku layan tiba podcast sampai sekarang aku layan, tapi aku tak tahu kenapa. Bro tak pergi lah. tiba tak dijemput. Tiba lah. Tiba tu kira partner KS untuk jump start the project lah. Tapi tengok sekarang, sorry tu saya biasa-biasa lah. Dia tak special sangat. Walaupun aku suka gila tu input dia, sebab dia orang ni apa, jurnalis wartawan, berita, pembaca berita ni semua kan. So aku tak tahu what's going on, so aku stop kat situ. So what do you think? Masuk kenapa diorang still sama ke apa? Ya exactly. Tapi aku so aku tambah sikit. Tapi aku nampak UCAS makin grow. Sebab kau tengok kot. Kau tengok apa maksudnya? So kau tengok UCAS, kau rasa macam makin grow. Kau tak tengok diorang dah. Kau tengok lagi diorang. Tiba aku baru layan 2 episod dia yang latest. Aku memang layan diorang ni tiba ni. Tapi aku sendiri pun tak ada jawapan kenapa diorang masih lagi tak grow sangat. Padahal input dia best lah untuk aku. Untuk orang lain aku tak pasti lah. Betul, input dia best. Faham? Tak, sebab contoh aku bagi at the end of the day, bila like manusia yang buat decision, dua benda aku nak sentuh. Satu pasal ni, satu lagi pasal like pasal dia topik yang sama tapi dua point berbeza. So first is, bagi aku macam nak sentuh tentang kenapa nak kena, orang akan rasa macam masuk dapat authority dan sebagainya. At the end of the day, aku rasa benda ni adalah dopamine hit yang macam contoh kalau kita nak kurus, kita boleh take detox contoh. Mana kita tak selesaikan masalah di akar. Betul. Masalah di akar adalah selesaikan numbers tu. Kalau numbers tu dah strong, automatically dah tak perlu nak outer validation, pergi dijemput ke sini, dijemput ke sini, dah tak perlu. Tu yang pertama. And yang kedua adalah contoh kalau event dan sebagainya, kalau dideterminasikan oleh manusia yang buat decision, mesti akan ada sense of bias. Tapi kalau diorang just keep buat perkiraan untuk masuk ataupun tak masuk based on numbers, mungkin aku pergi. Tapi kalau bukan, dia just on bias, katakan contoh aku dijemput pun, tapi mungkin aku rasa ada yang lebih layak pergi, tak ada jemput, mungkin aku tak pergi juga. Sebab aku rasa asal yang lebih layak sebenarnya tak dapat jemput. Diskriminasi. So apa masalah dia? Kalau tengok numbers, diorang layak berdiri di situ. So kalau aku rasa macam diskriminasi, aku takkan rasa macam nak pergi. Plus pasal yang aku info yang aku tahu tu lagi, buatkan aku rasa macam tak nak pergi lah. Aku rasa macam tak perlu pun macam nak buat ni. Tapi aku faham lah like, dia punya niat murni lah. Maksudnya untuk like, bagi platform pada orang-orang. Betul, introduce kepada semua orang kan, semua kan. But kalau kau tanya aku personally, like YouTube pun platform besar tak? Betul. So kalau kita kat YouTube pun kita dah wujud, orang akan nampak juga, insyaAllah. Tu aku suka UCAS ni sebab dia macam mana, aku nampak kau memang tahu value kau kat mana. So kau macam tak cepat FOMO dengan orang. You know lah. So tu lah aku nak bagi pujian kat kau. Okay, mungkin aku last soalan kot. Siapa guest yang kau nak sangat masuk dalam UCAS, yang kau tak dapat lagi sampai sekarang? BMX. Banyak tu. Ustaz Azhar aku nak. Serius? Ni yang macam aku tahu satu hari nanti akan berlaku, but aku tahu bila. Yes. Memang insyaAllah aku tahu akan berlaku lah. Sebab ada antara lain yang ni pun macam almost jadi tapi tak jadi, macam atas urusan yang tak dapat dielak kan. Tapi kalau kau tanya aku lah, Ustaz Azhar, Ustaz Wadi, kalau dapat tu aku nak jemput Ustaz Wadi dalam kaki konten. Ustaz Wadi. Aku rapat Ustaz Wadi pernah masuk podcast lain kan. Dia pun ada podcast sendiri. Dia pun ada podcast sendiri. Tu dua yang aku rasa like, aku lebih pada Ustaz Azhar lah. Sebab macam bila Ustaz Wadi dah masuk, aku dah rasa macam tak eksklusif sangat. Ustaz Azhar tak pernah masuk podcast. podcast. Aku nak Ustaz, aku tak siapa pergi lagi. Aku dah Ustaz tu. Isa memang suka ambil orang-orang yang tak pernah dijemput kan. Aku boleh nak macam tu lah. Sebab nak ada shock factor bila orang tengok tu. Browse tu tiba-tiba nampak. Betul. Orang akan klik lah. So okay, Ustaz Azhar Ustaz Azhar tu lah. Kalau satu je aku rasa tu lah. Kalau dalam Malaysia. Orang negara?
Kalau luar negara aku nak tag into Indonesia punya ni. Ada dah beberapa komen saya suruh aku buat macam like subtitle dalam Indonesia dan sebagainya. Tu lah, tapi satu hari nanti insyaAllah kita dah makin besar. Sebab any of the day memang kena, bagi aku rasa memang aku dah start nampak yang memang kena masuk Asia yang boleh cakap yang Southeast Asia. bahasa Melayu ni. Memang kena masuk Singapore dengan Brunei dah ada dah kan. Brunei, Singapore ada sikit. Tapi like Indonesia ni, this is crazy lah. Diorang dah besar gila kat sana kan. Kalau kau dapat masuk Indonesia memang power. Dapat cross ni audience kat situ kan. Actually boleh sebab macam ada beberapa brands yang besar Indonesia pun dah start masuk sponsor poker kat Malaysia. Aku dah nampak dia macam bridge lah. So tengok je lah masa macam mana. Kalau ada rezeki ada, kalau tak ada rezeki maksudnya yang terbaik adalah untuk tak berlaku lah. Bagi aku macam tu lah. Lepas tu macam aku tak frust sangat kalau ada guest yang macam contoh aku invite tak datang. Atau orang bisa macam orang tanya aku macam dapat guest ni contoh kan. Walhal banyak guest yang tak aku invite tak datang pun. Lagi banyak aku rasa. Banyak lagi guest yang aku nak yang aku invite tapi Banyak yang reject because orang cerita banyak reject. Orang ingat banyak accept kan. Reject banyak agak. So, Walaupun kau dah pada aku kau dah establish lah. tak sebab tak semua orang nak masuk podcast. Tak semua orang nak masuk podcast. Sebab tak semua orang nampak kepentingan tak semua orang rasa podcast ada kepentingan untuk dia. Tu yang pertama. Sebab kita tak boleh accept semua orang nak famous. Ada setengah orang dah famous tapi dia bukan macam mana, dia bukan yang famous sebab dia nak. Dia famous sebab orang angkat dia sebagai contoh kan. So ada setengah orang memang dia tak nak. So banyak lah yang aku nak tak dapat yang reject dan sebagainya. So aku tak frust pun sebab aku faham dah. Maksudnya bila benda tu tak jadi, maknanya Allah susun tu yang terbaik untuk kita. So mungkin kalau benda tu jadi, maybe sebenarnya tu tak sesuai untuk kita, tak baik untuk kita. So just be positive je lah. Macam contoh malam ni patutnya Dr. Zamir kan, Dr. Zamir ada urusan last minute. Aku faham. Dr. Zamir murid dia kan? Ya, Dr. Zamir yang padahal Dr. Zamir aku dah adjust lama lah. Setahun dah aku Setahun dulu lama adjust dia lama. So dia sebab dia busy gila. Dia memang rasa yang next level kan. So aku faham lah. Aku rasa ada hikmah. So in the future lah, mesti ada sebab kenapa tak jadi-jadi lagi. So be positive you know. Korang siapa guest yang korang nak sangat? Aku memang persistent lah. Aku KJ lah. KJ Aku minat KJ sebab daripada Menteri Belia dan Sukan lah. Not so much on the keluar sekejap sangat lah. Aku nak sangat sebenarnya Cik Nom. Serius lah. Serius. Sebab dia antara content creator yang sangat, tak tahulah, rare, serius. Tapi dia seen je aku punya DM. Berapa kali aku approach dia. Tapi aku harap one day akan ada someone yang Allah akan hantar seorang mungkin pengantara. Ya, selalu macam tu tu. Macam tu lah. Benda tak expect lah. Macam Ya. Tu. bila aku dapat opportunity podcast Mawi tu, aku rasa saya nak meletup otak aku siap. Mawi Mawi sekarang tak faham pun. Tapi time kita kecil dulu kan, projek kan, gila. Ya, serius. Orang mesti tahu kan Mawi punya impact dulu kan. Aku orang Johor. Aku tahu lah. Aku tengok AF macam aku punya Dragon Ball. Satu lagi Carol Aming lah. Tapi aku rasa susah nak dapat. Tak, so, Aku pernah DM dia kat IG, dia tak reply. tak, dia macam ni. Contoh bagi Khairul Amin kan. So, orang selalu tanya aku juga, kenapa tak invite Khairul Amin? Berbanding daripada tadi, tak semua orang rasa ada kepentingan masuk podcast. Khairul Amin tak ada langsung kepentingan atau pasal mana-mana podcast. Betul juga, betul juga. Apa saja dia nak buat, dia boleh buat sendiri. Dia akan rasa diri dia dipergunakan sahaja. Boleh juga, betul. Seriusnya. Kau mesti kena macam ada offer something yang memang like gila, collaboration yang gila ke apa yang macam dia rasa macam logik lah. Mungkin like, kalau aku masuk podcast ni aku boleh set jumpa Perdana Menteri US. Contoh kan. Ya. Perdana Menteri Spain ke, okay logik untuk dia masuk. Tapi mungkin orang Spain, Menteri Spain ajak dia buat podcast, mungkin dia pergi contoh kan. Untuk wakilkan Dia macam tu. Dia dah label macam kita content creator biasa ni like, tu aku cakap macam balik pada aku punya falsafah bila aku invite guest lah. Aku cakap bila kita nak invite guest, kita kena macam tengok kita punya level lah. Lepas tu bila aku nak invite guest pun, banyak guest aku takut nak invite. Sebab aku macam tak nak first impression tu dia reject. dia takut tak sekufu. Gitu lah. Itu pun problem kan. That money comes into play lah. Sebab aku tengok juga ada beberapa syarikat swasta yang buat ads dalam bentuk podcast. Okay. Aku tak tahu, aku rasa Minah ataupun this guy memang tak berminat pun nak bercakap, tapi maybe sebab dia dibayar ke, memang nampak sponsor besar gila kan. So macam okay. Podcast ke apa? Podcast sekarang ni syarikat swasta, bukan syarikat swasta juga lah. Ni siapa ni? Ada satu pengeluar internet kita ni lah yang buat Content creator. Dia content creator, tapi aku tak rasa dia punya forte content itu adalah bercakap sangat. Dia ni lebih kepada entertainment lah sebenarnya. Okay. Tapi dia
Keluar ads dia. Adakah dia dijemput oleh podcast yang tak bagi? Aku tak pasti lah. Tak, aku rasa tak ada, mana ada. Aku tengok ads dia pun agak awkward dan nampak sangat scripted lah senang cakap. So maybe money comes into play lah. Mesti main 10,000 ke apa, tak tahu lah. Assuming. Tak, kalau macam contoh kita ada orang invite yang orang aku cakap itu, lepas tu dia tak pergi sebab dia cakap tak ada kepentingan untuk podcast. Dia memang cakap macam tu, and then lepas tu tiba-tiba nampak dia muncul macam ni. Okay, logik lah, mungkin money comes to play. Itu lah. Tapi kalau macam kita cakap ni macam orang besar-besar, Cik Nom, Khairul Amin ni, aku rasa memang tak ada kepentingan. Betul. So like usually macam guest podcast yang aku dapat free usually is dia pun memang ada kepentingan untuk masuk. Macam contoh yang Mawi tadi aku sebut, dia memang nak promote filem. So memang ada kita win-win situation lah. Macam Raja dengan John Lemon kan. Apa ni macam aku boleh collab dengan Garrett's Popcorn. Tak logik siap. Ni company US. Okay. Dia cakap at the end of the day collaboration ni mudah je. Macam untuk siapa viewer korang nak ajak satu content creator yang satu level dengan korang lain nak collab dan sebagainya. Ni adalah satu benda yang korang kena pegang kuat-kuat is collaboration ni mesti win-win. Win-win tu. So apa yang dia offer masa tu Garrett's, dia offer satu benda yang Garrett's tak boleh tolak. Yang mana orang lain mungkin tak kata fikir untuk offer dari angle tu, iaitu dia offer dia cerita dia cakap Garrett's tak ada dalam 24,000 7-Eleven dalam Malaysia. 24,000 ke 2,400 tak ingat. So House pun ada dalam 2,400 7-Eleven dalam Malaysia. So kalau kita tepek logo Garrett's kita punya House punya botol, so satu Malaysia pun 7-Eleven ada Garrett's. So mesti diorang masuk, diorang dengar macam okay on benda tu. So kalau kita letak diri kita dalam tempat Garrett's pun kita rasa macam uish, gempak agak. Sebab diorang paling-paling dalam mall ada berapa je kat Malaysia. Tapi kalau letak tepek dekat House punya botol, kat pelosok-pelosok kampung punya 7-Eleven pun akan nampak brand diorang. So aku nampak okay. Last question lah sebelum aku tu kan. Boleh. Aku terfikir sebelum aku pernah jumpa kau dan kau pernah cakap aku yang kau shoot guest, tapi ada beberapa guest kau memang langsung tak publish even sampai sekarang. Betul ke? Mana ada? Tak ada. Aku ada banyak episode aku tak release lagi. Kau akan release tapi belum semua akan release. So far tak ada lagi tak release lah. Sebab bila aku pilih guest aku macam boleh agak guest ni akan ada masalah ke tak. So okay. tak ada. Kau ada banyak episod lagi yang tak release lah? Aku dah 8 episod. Okay, seminggu berapa kali kekerapan kau? Sekarang seminggu sekali. Dah sampai bulan 8. So bila bulan 9 ni aku dah start outsource dekat Asad. So aku fikir aku kena tekan minyak lah. Sebab aku rasa dah start ramai podcast dah makin banyak kat Malaysia. So aku pun dah ada resource tu buat lebih banyak episod per bulan. Sebab dah ada team yang aku boleh rely untuk hasilkan editing dan sebagainya. So aku sekarang nak start 5. So aku dah belajar dari kesilapan aku dulu kat Yusuf Iqbal, iaitu aku buat 2 kali seminggu. Aku letak pressure terlalu besar kat diri aku, membuatkan aku burn out lah. And give up dalam fitness sebagai semua tu kan. Sebab aku kena fikir idea fitness aku cakap tadi. So apa aku buat, aku start slow je dengan UCAS ni dulu 2 minggu sekali. Lepas tu aku buat 10 hari sekali. Lepas tu aku buat seminggu sekali. So sekarang aku nak start bukan seminggu sekali, bukan 2 kali seminggu, 5 video sebulan. So ada satu minggu je 2 kali seminggu. Lain faham. Seminggu. So slow lah, increment. Once aku tahu dah strong, aku boleh buat 6 sebulan. Sebab aku tak nak dah 5 sebulan tadi turun balik 4 sebulan. Yelah, tapi bila kau dah back catalog sangat dalam 8-9 episod yang masih lagi belum publish. Pening tak salah. Bukan ke time kau berbual dengan dia, let's say lah, dia tak jadi lah bulan Mac. Isu yang diberbualkan adalah isu yang lapuk. So yes, betul. Sebab tu bila aku nak publish, aku akan tengok dalam 8 episod tu mana yang kena publish cepat sebelum dia makin lapuk. Kau tengok juga. So ada certain episode evergreen. So mungkin episod tu based on sejarah guest. So benda tu dia tak akan lapuk dia tak perlukan masa kan. Tapi certain guest bincang isu Israel Palestin, kena sembang sekarang. So kita release ni dulu, yang lain kita tak apa, kita dulu. So ada banyak sebab tu macam 8 episod tu setiap kali aku nak release tu macam next ni pun hari Selasa ni aku post, tapi aku tak tahu aku nak post mana lagi. Aku nak kena tengok. Aku fikir jap, aku nak kena release antara Faz ataupun Space Dollar. Dua ni aku fikir. Okay, tak, ni saja nak bincang dengan kau lah. Mesti akan ada. Kau rasa guest tu memang power kan, mula-mula nak jemput kan, tapi bila cakap, Allah apa lama ni cakap. Tanya sepatah, jawabnya suku patah. And then memang nak lock, nak letak dalam YouTube shot tu ataupun TikTok shot tu macam tak boleh lock tak boleh kan. Faham? Ada tak possibility kau akan cakap like tak payah publish lah. Sebab kau buat benda ni business kan. Faham, atas tak payah publish platform business.
kalau kau buat something yang mana ROI dia tu tak boleh kita kau tim, tak tahu lah. Aku nampak kau macam like okay je tak publish, tak tahu lah. Aku rasa so far the first 15 episode, 20 episode aku dah sedar. Sekarang tak adalah banyak, 60 lebih episode, tapi at that time aku dah sedar yang ada pattern dalam guest ni. Guest yang tak boleh bercakap usually dia akan macam ni. Guest yang boleh cakap macam kita sembang ni macam ni. So bila aku nak invite guest, aku dah boleh agak dia boleh bercakap tak boleh bercakap. So tak adalah guest yang tu, walaupun tak boleh bercakap pun tak adalah macam teruk sangat sampai aku tak boleh nak post. Sebab tu semua guest aku post. So bila aku belajar benda tu, contoh kat episod aku ingat mungkin 15-16 aku belajar guest macam ni tak boleh jemput sebab dia akan macam ni. So aku dah invite orang macam tu membuatkan episod-episod yang lepas-lepas ni yang akan datang. Aku tak ada masalah tu lagi lah. Sebab bila aku berat Fadil Ghazali baru ni dia cakap masalah aku adalah guest akan habis. Betul? So aku akan cuba buktikan dia salah. Okay, good luck. Sebab korang pun korang tak alternate between tak ada guest and guest. Tak, sekarang ni bekalan guest kita masih mencukupi. Aku recommend korang alternate, tak ada guest. Jangan buat macam apa aku buat sebab nanti dia akan kena pressure lah. Sebab aku boleh pergi general, korang akan content creator lagi kurang daripada general. Aku punya orang pelik-pelik aku invite kan. Ya besar kau punya niche besar. So kalau korang content creator aku risau habis cepat. So betul korang nak kena push back. So case lah Cikgu Luan jangan dengar, dia tak kisah kan, dia tak nak buat full time. So kita cakap projek lah. Sila. So mungkin saya recommend projek untuk buat episod macam Keluar Sekejap punya style, korang 2 orang je. So mudah lah 2 orang nak borak and based on topik ataupun apa viewer nak tahu dan sebagainya, so that korang build connection 2 orang dengan viewer. Macam mana KS buat, and at the same time korang boleh bermain game guest yang akan mengembangkan lagi konten sebab ada collaboration. Yes, setuju. One of the reason Yukas laju sebab collaboration lah. Setiap episode tu collaboration kan. Sebab dia berkembang laju. So kalau tak ada collaboration, hanya 2 orang saja pun masalah agak terjadi stagnan lah. Satu lagi aku dah cakap kat projek lah, benda kita dah bincang lah benda ni, cumanya tak tahu bertukar shift tu. Aku rasa macam like, aku rasa sekarang ni kita memerlukan momentum dulu. Naikkan views tinggi. Tak, sebab aku rasa okay, mungkin kau tak setuju, tapi aku rasa nanti kalau kau buat macam tu, once kau buat video 2 orang, orang tak tengok dah. Orang tak tengok. Faham, okay, orang akan give up. Tak nak dah lah buat video 2 orang. Faham? Walhal 2 orang tu sangat penting untuk korang punya anchor. So that korang takkan satu hari nanti mungkin, katakanlah worst case, walaupun tak akan berlaku lah, menaikkan kiamat kan. Worst case selalu katakanlah berlaku, guest habis tu kan. Guest korang 2 orang still boleh buat podcast. Boleh buat boga. Ya. Tapi plan memang nak buat macam tu hari tu. Cuma aku dah bagi tahu Cikgu Luan, kita release 1 minggu 2 episod. Satu yang ada guest, satu yang kita 2. 1 minggu 2? Ada kan hari tu? Lepas tu yang kita akan bincang, tak kisahlah 30 minit, 40 minit settle, kita bincang satu topik je. Contoh ada minggu ni ada isu yang berkaitan dengan content creator. Contoh macam Meta ke YouTube ke apa semua. Kita boleh bincang dalam podcast tu, dan mungkin kita boleh minta soalan daripada guest sebelum buat podcast. Contoh soalan daripada viewers sebelum buat podcast. Asal podcast yang aku tengok, dia buat konsep style soalannya yang sangat-sangat menarik. Aku nak implement apa yang diorang buat, tapi aku dah lama sangat podcast aku dah 60 episod. Macam kalau aku nak start buat sekarang macam tak sesuai lah. Aku boleh recommend korang buat kalau korang nak. Tapi sebab selalu podcast aku soal macam deep kan. So soalan benda ni pun macam agak deep sebenarnya kalau orang tu buat betul-betul. Tapi sebelum aku bagi tahu benda soalan tu is korang macam korang buat 2 orang tu buat style macam apa, Marcus Brownlee punya style podcast kalau korang perasan kan. Lepas tu ataupun yang Unbox Therapy kan buat podcast. So diorang sentiasa ada je benda diorang cakap. Jadi baca news tu kan. At least aku memang suka tu konsepnya tu. Tak perlulah buat like seminggu 2 episod, nanti korang mungkin dah penat sangat ke apa kan. At least ada lah. Sebulan 1 ataupun sebulan 2. So 2 minggu sekali ada korang 2 orang. Ya. So soalan tu tadi adalah sebelum kita tutup podcast kan, dia akan cakap kat guest, okay, apa soalan without knowing siapa next guest, apa soalan yang kau nak guest tu jawab. Tapi dia tak tahu guest tu siapa. Okay, dah tu satu. So dia kena get ready soalan. Yang kedua, okay, guest sebelum ni pun ditanya soalan sama, so dia dah bagi soalan. So kita jawab soalan guest lepas, dan kita bagi soalan kepada guest sebelum ni. Style gila benda tu. Aku masih tak terfikir. Tak style. Apa nama podcast tu? Podcast agama, tak silap aku nama dia. Malaysia lah. Atau tak Australia ni podcast. Australia. So dia podcast yang tahu mamat yang penggali kubur Sador tu.
Tak tahu. Dia apa? Aussie Mammoth yang gali kubur sador. Dia selalu baca talqin. Mas Adeh lah. So, talqin dekat kubur style gila lah. Sebab macam dia sadar, lepas tu dia macam penggali kubur. Lepas tu juta-juta views. And deep lah dia punya. Boleh So diusahakan. sharing pasal tu aku cari kat penggali kubur, tapi aku tak jumpa kan. Kat mana aku nak cari penggali kubur? Oh, sebab itu sebagai guest lah. Sebab aku tu Muhammad tu sharing ni sebagai penggali kubur macam best kan. So, Ada satu ustaz ni yang dia, aku tak tahu lupa nama dia. penggali kubur. Pengurus jenazah lah. Penggali kubur. Sebab tu minggu lepas kami shoot dengan penggali kubur Kajang. Oh, korang buat penggali kubur ke? Langkah studio. Tapi tak jadi. Dia outstation. Tu mungkin minggu depan. Sangat interesting. Kita pun ada lagi 10 minit ni. 10 minit. Baru satu tu. Aku tak boleh. Kena juga tanya. Kau memang tak nak baiki subtitle short kau? Memang like salah je. Okay. Faham. Aku macam cakap dia macam at the end of the day, aku punya mindset is as efficient as possible lah. So without baiki, kenapa aku tak baiki? First, TikTok ada subtitle lah. Okay, auto subtitle tu. Okay. Ya, dia ada warna saya putih tu. Yalah, dia auto translate kan? Dia ada auto yang lebih betul pada CapCut pun. Okay. But kita just letak situ untuk distract viewer, supaya viewer ada benda nak tengok. Viewer kan sekarang dah rosak kan, dia punya focus punya ni kan. So at least diorang tak perlu relearn. Aku punya dia ada satu lagi pun. Satu lagi tu yang lebih tepat. So tengok itu je. So dia tak perlu nak, kalau nak jadikan tu alasan kenapa tak baiki. Ada satu lagi yang lebih tepat. Tengok je lah, nampak juga kan. Tapi yang kedua is the point of the subtitle bukan untuk jadi subtitle pun. Jadi macam just tepat untuk orang tengok mata orang. Supaya tak ke mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah don't fix what's not broken. Don't fix what's not broken. So Okay, apa yang works tu? Apa yang tak baiki pun dah 2-3 juta, 4-5 juta. Okay, faham. 10 juta pun tu yang aku nak dengar. So kau tak kisahlah dengan So melainkan memang disebabkan tu lah tak video tak perform, then kita baiki. Okay. Sebab kenapa dia bukan punca video tak perform? Sebab memang dah ada subtitle yang betul pun. So orang akan tengok pun subtitle yang betul kan. And ada juga orang cakap macam sebenarnya dia salah ni orang komen engagement. So video tu pergi. Aku rasa tu maybe like 5% of the time je lah. Faham tak? Orang just komen. Sebab sekarang pun dah kurang dah komen tu, sebab orang dah faham dah macam yang Pak Yusuf ni memang dia takkan betul kan. memang trademark Yusuf. Memang dia kata So basically if something works walaupun subtitle tu memang dah rosak, so biar je lah. Boleh jadi benda tu pun is form of engagement jugalah. Unless ni satu side yang possible, sebab aku dah berbincang beberapa business owner, is aku sekarang ni limitkan aku punya possible brands collaboration. Sebab dengan tak betul subtitle, tak professional, dan diorang tak masuk. Aku rasa projek setuju ni kan. Yes. Kalau brands masuk faham. Itu betul. Tapi side aku pula macam kalau counter benda ni, aku fikir macam the amount of money aku pun bagi aku dah cukup lah. So tak perlu lebih pun. Dapat lebih, alhamdulillah cukup pun, bagi aku data lebih boleh cukup lah. So tak perlu untuk aku tergigih cari duit banyak-banyak. Satu lagi concern aku berkaitan dengan subtitle typo ni kan. Kenapa aku nak sangat, bukanlah perfect 100%, at least tak jauh lari. Adalah one adalah kita kena concern dengan viewers yang masalah pekat Ya. Ini ada juga orang cakap isu. So dorang just mengharapkan subtitle untuk faham the video. Tapi kan ada dua subtitle. Tak, itu untuk TikTok. Tapi once bila video kau tu dah masuk ke contoh story WhatsApp, ke masuk ke Facebook yang tak ada feature untuk auto subtitle tu. Faham. Kan biasa orang share dalam grup-grup WhatsApp. Maksudnya orang save video tu, Yes. and dia hantar tempat lain. Nanti orang-orang tak boleh Macam masuk video short YouTube. So concern yang macam tu lah. Dan satu lagi professionalism tu lah. Professional tu memang 100% betul aku rasa. Aku rasa logik je. Tapi tu lah, pasal tak? The moment kita extend the conversation, kita akan risau pihak sebelah sini pula. Pada aku, dia akan compromise kita punya objektif asal tu. Kalau aku contoh, kalau kita kata kita just nak engagement je lah. Kau tak boleh nak puas hatikan semua orang. Sebab tu aku rasa tersepit tau. Okay, kau cakap macam tu, aku betulkan. Tapi bila aku betulkan, engagement makin turun. Tak, actually betul. So, apa Bro Jeb cakap betul lah sebenarnya. Sebab apa tau? Sebab bila kita cuba nak okay, kenapa buat podcast, kita nak bagi value ke orang. Tapi bila kita tak baiki benda ni, orang yang maybe possible dapat value, orang pekat bisu tak dapat. So adakah kita punya objektif sampai? Betul. So, macam betul juga kan. Tapi aku tak puas hati dengan CapCut punya auto caption sekarang. Kenapa?
Makin teruk. Makin teruk. Dia tak dapat capture yang betul. Okay. Sebelum ni aku edit langkah studio Aku auto. geram. Aku Dan kenal subtitle ni lah cakap part yang paling subtitle, nak edit subtitle yang paling susah sebenarnya. Ya, orang ingat kan senang kan. So, Ui, susah aku tu. faham lah susah nak buat lah. Tapi Bukan susah lah, kena ada orang spesifik yang buat. Yes, kena ada. Yelah, tapi that comes into capacity pula. Nak ubah dia pula. Tu yang malas. Tapi sebelum ni aku buat manual kan. aku buat Satu-satu. Itu langkah studio ke apa? Sebelum awal-awal langkah studio. Aku tak buat sampai auto caption. MTAS buat berlakonan aku yang rosakkan dia orang subtitle. Okay. Tapi zaman dulu tak ada auto Tak ada, kita buat manual belakang zaman dulu. Tentu. Dulu lagi edit Mr. Kokok kan Premiere. subtitle dulu. Ada manual. Manual lah. Premiere Pro. Serius. Tapi Koko memang dia orang yang perfectionist. Dia tengok juga. Tengok set up Eh, podcast tengok. semua jaga lah. Dan kalau kau perasan short film Kokom dulu, dia letak subtitle Indonesia. Dan yang subtitle Indonesia tu Kokom yang buat. Sebab dia nak dapat viewer dari Indonesia. Kalau kau perasan lah, Apa pasal tu? Indonesia pernah punya lah, satu buat subtitle. Itu dia buat sendiri lah. Ada impact kan? Tak tahulah. Masa ada kot. Ada lah sikit. Right, so sebelum kita end podcast, aku punya pula kan. Apa, dah pokok universiti? Tak, aku nak tanya soalan yang sebelum kita end tu. Okay. 5 minit. Sebelum korang pula jawab is that bila korang rasa podcast akan mati kat Malaysia? Wah. Benda ni aku dah bila dengar banyak sangat pendapat kan, aku tak jawapan aku tak tahu. Aku rasa mungkin setahun 2 tahun. Tapi based on trend, selagi trend ni masih berlaku, kau kena jump into scene. Sebab kita tak tahu musim podcast ni akan mati sampai bila. Tapi macam Indonesia kan, dia start 3-4 tahun awal daripada Malaysia, mereka masih lagi boleh survive. Maksudnya banyak podcast yang masih boleh pergi lah. So aku rasa podcast Malaysia ni 2-3 tahun still masih ada sambutan. Tapi kau kena ada something yang mungkin collaboration. Kalau kau nampak Indonesia punya podcast, kebanyakan podcast ni sudah apa orang cakap tu, vendor oleh Close the Door, Deddy Corbuzier. Oh, so semua podcast bawah dia? Yes, dia macam mungkin sekarang ni biggest ataupun giant podcast Malaysia adalah Keluar Sekejap. Mungkin Keluar Sekejap boleh endorse UCAS, Kaki Konten, mana-mana podcast yang dia nak endorse. Contoh macam ada share lah kot rasanya. Bukan dia ada buat lah ke? Tak tahu lah. Ada macam pala bola kan. Dia buat style macam pala bola. Tapi aku tak nampak lagi impact dia macam mana. Tu lah isu dia impact tu lah yang ni. Tapi macam Deddy Corbuzier tu yang Close the Door, banyak je Podcast podcast. bawah dia? Yes. So dia make money gila lah. Yes. Dari tycoon lah. Tapi banyak jugalah yang keluar dari benda tu sebab nampak macam wah, dia ni making more money daripada macam ambil kesempatan dengan podcast kita. Kalau aku buat seorang, aku dapat banyak. Good luck cakap dia, good luck lah close dia sendiri. Macam tu lah. Tapi aku kalau ada macam tu, aku rasa boleh pergi jauh lagi lah podcast Malaysia. Kalau Keluar Sekejap ni nak vendor podcast-podcast lain. Actually, aku rasa brands belum 100% lagi buy into podcast lah kat Malaysia. Betul, setuju. Tu je. Kalau brands tak betul buy memang akan lagi boom. Tapi in terms of trend, aku rasa trend podcast dia dah mati lah. Aku pun setuju juga. Yes. Sebab dulu banyak ke podcast beranak sini sana. Sekarang macam tak nampak podcast beranak. Podcast yang still ada. Yang macam sebelum ni memang dah sentiasa ada KS. Terus Sembang pun tak nampak keluar lah aku. Studio Sembang pun dah drop lah dia Dekat punya YouTube view. lah Maybe YouTube lah. Short biasa tak ada lah. Tak ada drop lah sekarang Studio Sembang. And podcast beranak pun dah ternampak sangat Kurang lah sekarang. Kurang Kalau POV aku nampak. Tapi views ni kurang. 50, 30, kat YouTube lah. Aku cakap kat YouTube lah. Oh, YouTube. Ya, sebab kalau nak dapat first orang perasan is TikTok lah. TikTok shorts kan. Kecuali kau sembang dalam selimut atas ranjang. Macam Indonesia punya style. Memang yang dark side punya sembang tu. Topik ke maksudnya? Topik. Oh, faham. Tapi tak susah nak monetize tu. Tu masalah. satu susah monetize. Satu lagi susah diterima oleh netizen Malaysia. Sebab kita ni ada barrier yang perlu. Kalau Indonesia kan dia open. Indonesia ramai bukan Islam kan. Ya. Dia ramai Islam tapi dia terlalu bebas. Ada cara dia sendiri. Sekarang filem-filem diorang pun dah macam start kebaratan. 2 minit. Dah kot. Kira. Mungkin aku biasa aku suka borak dengan Yukas ni. Mungkin kita boleh buat
sekarang ni Aku September, Oktober. Aku biasanya akan cakap favorite episode aku lepas publish. Tapi waktu syuting aku dah cakap this is the best lah. Bukan sekadar the best, ni paling lama ni 2 jam. Mungkin kita boleh Sebab kita next cakap year pasal podcast tu. satu mungkin lah. Sebab kita cakap pasal podcast lah, kadang kita buat podcast. Ya go. Yang lain tak cakap pasal podcast kan. 1 minute dah Adel. Dah tu aku untuk Okay, thank you podcast. so much guys. Thank you so much. Thank you Thank you Isa, juga, thank you. Yukas. Alright. So jumpa lagi di next episode dalam podcast KI Content, dan jangan lupa untuk subscribe Audience University, Yukas dan juga Kaki Content. Assalamualaikum, bye bye. Bye bye guys. Salam.